Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita akan ada yang mengulang, ada yang ulang balik tentang syahadah ini, ada yang baru nak dengar. Jadi seperti yang cikgu maklumkan dalam grup, bila kita belajar ilmu yang sebegini, kita kena ikut kaedah bagaimana Nabi Allah Khidir mengajar kepada Nabi Allah Musa. Okay, Allah dah ajar mereka kan, supaya bila ilmu yang jenis bersifat ketuhanan ini, kita kena dengar, tanpa banyak soal. So kalau nak soal tak ada masalah, selepas cikgu buka untuk soalan, boleh tanya soalan. So kalau rasa benda ni tak kena dengan cara yang korang dah amalkan, tak ada masalah. Okay, kalau nak bincang, boleh bincang cikgu selepas ini. Okay, kalau rasa macam tak kena je kan, kok ada macam pelik kan. Okay. Ilmu ini cikgu belajar daripada Syekh Maulana Haji Ahmad Nawawi Al-Mubarak Al-Mutaqabbilah tahun 2002 dan 2003. Cikgu belajar 2 tahun bersama dengan almarhum. Okay. Dan syahadah ini merupakan bab yang ke-13 daripada 21 bab. Okay. Bab yang terakhir cikgu belajar ialah bab Al-Ikhlas. Okay. Bab untuk Fatihah 8 bab. Yang lain tu dia mula dengan bab air lah sampai sini. So, sebab tu jangan tanya banyak. Sebab kita dah melangkau bab yang ke-13. So, ada benda yang kadang-kadang yang tak diperjelaskan sebab kena baca pada A to Z. Okay, tapi tak apa. Macam mana pun cikgu cuba memudahkan pemahaman. So, kalau yang mana yang tak faham bab huruf-huruf tu, ambil dulu. Okay, sebab bab huruf-huruf ni kena belajar daripada kejadian Nabi Adam. Itu bab-bab yang kebelah-belah lah. Okay? Dia banyak bab. Sebab lepas bab syahadah, dia ada bab solat. Okay? Lepas tu puasa sebagainya, rukun Islam, rukun iman, lepas tu baru masuk bab Al-Fatihah. So, malam ni cikgu nak berkongsi ilmu apa yang cikgu dapat pada guru cikgu, sebab tu amanah dia. Okay? Dia pesan satu je, kata, Anwar, kamu ni beruntung sebab kamu seorang cikgu. Okay? So, kita tak tahu akan ada pelajar, kan? So ajarlah pelajar-pelajar ini. Pelajar lagi mudah menerima daripada orang tua, sebab orang tua ni dah pandai sangat. Kan, yang pandai dia banyak dia punya penolakan. So ajarlah peringkat-peringkat remaja supaya mereka bersedia untuk hadapi masa yang akan mendatang lah. Macam sekarang lah, musim-musim COVID, musim-musim yang memerlukan tauhid, memerlukan akidah yang kuat. Kalau kita tergelincir, memang nanya lah kan. Sebab Rasulullah dah pesan dah, akhir zaman ni, orang macam kita ni, bukan kita lah. Siangnya, paginya Islam, paginya beriman, petangnya kafir. Malamnya beriman, paginya kafir balik. Orang terbalik. Kejap beriman, kejap tak beriman kan. Itu yang kita takut sebenarnya. Lepas tu cikgu rasa kena kongsikan juga. Ilmu-ilmu ni, selama ini cikgu hanya kongsi bersama dengan murid cikgu. Gelanggang silat cikgu sahaja. Dan juga yang ikut kursus metafizik. Sebab bila join metafizik, cikgu percaya peserta-peserta ni lah orang yang boleh terima benda-benda yang jarang diterima orang lain lah. Ilmu-ilmu peringkat-peringkat high level ni ataupun peringkat-peringkat tauhid ini. Dan cikgu buka juga untuk ilmu usul. Sebab ilmu usul pun apa yang masuk, orang tu lah orang yang boleh terima benda-benda yang tak diterima oleh orang biasa lah. Kan, orang biasa kata macam pelik, tapi orang macam yang ni dia boleh terima tentang syahadah. So, untuk syahadah ini, kita dah tahu, kita dah biasa dengar, kita dah biasa buat tentang kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay? Tapi persoalannya ialah, bilakah kita mula bersyahadah? Itu persoalan yang kita kena tanya dengan ikhlas. Kena jawab dengan ikhlas, kena fikir betul-betul, jangan pakai emosi tapi pakai akal. Cuba kita renung kembali. Bilakah kita betul-betul mengucap 2 kalimah syahadah? Seperti mana yang dikehendaki oleh Islam untuk memulakan Islam kita. Rukun pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. So persoalannya, bilakah yang sebenarnya kita mula melafazkan syahadah dengan penuh pemahaman tentang maknanya dan juga tentang maksud yang tersirat di dalamnya. Juga di hadapan seorang yang tahu tentang syahadah
dan juga kalau eloknya orang itulah orang yang ada sanad kepada sampailah baginda Rasulullah SAW. Okay? Tu syarat dia. Maknanya pertama, kita syahadah dengan penuh pemahaman. Okay? Cuba buka mic. Siapa buka mic? Tutup. Okay, pertamanya kita kena mengucap dengan penuh pemahaman. Yang keduanya, untuk setiap ibadah dalam Islam, kita kena buat selepas kita akhir balik. Jadi kita dah boleh membezakan yang elok yang tak elok, barulah benda itu sah. Okay? Kalau kita sembahyang waktu kita umur 6 tahun, 7 tahun, just buat je lah, kan, sekadar untuk latihan. Tapi tak diterima sebab tak sah, sebab kita tak cukup syaratnya. Kamu dengan syahadah, kita kena mula syahadah lepas kita akhir balik. Kita dah faham tentang bezakan yang elok yang tak elok. Dan juga mesti ada orang yang menyaksikan ucapan kita ini. Dan kalau boleh orang tersebut yang ada sanad. Gurunya sampailah kepada Rasulullah SAW. 3 perkara yang perlu kita perhatikan. So kita tanya diri kita, semak balik, bila kita dah pernah mengucap. Okay. So kita soalan di sini lah kita tanya. Kalau kata masa kecil, kena persoalkan, sah ke tak sah? Kalau kata masa solat, pun kena persoalkan, sah ke tak sah? Sebab sebelum solat, kita kena Islam. Islam mula dengan syahadah. So, kalau kita tak syahadah lagi, kita solat mana tak sah sebab syarat dia lah orang Islam. Dia kena syahadah dulu. Okay? Itu antara yang kita kena tanyalah. Okay, jadi kita kena renung seketika, tanya balik. Okay. So, apa yang cikgu kongsi ini, apa yang cikgu dapat bagi guru cikgu, mungkin lain-lain guru, lain kaedahnya. Okay, tapi insyaAllah benda tu sama juga, iaitu kita akan mentauhidkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So, persoalannya, kenapa kita perlu syahadah? Kenapa kita kena menyempurnakan rukun Islam yang pertama? Sebab syahadah ini merupakan satu kalimah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nak mengesakan Allah, bukti dia ialah kita kena lafaz. Okay. Dia tak nak jadi macam Abi Talib. Okay. Abi Talib dia faham tentang Allah. Dia yakin tentang Rasulullah punya kerasulan. Dia yakin Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan Allah itu Maha Berkuasa, yakin. Tapi dia tak melafazkan. Jadi bila tak melafazkan, tetap mati dalam keadaan yang akan diumbarkan neraka Allah. Walaupun mendapat siksaan paling ringan, tapi tetap masuk neraka kekal abadi. Okay, so maknanya dia benda itu mustahak. Bukan kita, kalau kita tahu pun, faham tentang Allah itu berkuasa, kita kena melafazkan untuk membuktikan pengesaan kita pada Allah Ta'ala. Dan syahadat juga merupakan rukun Islam yang pertama yang kita dah maklum kan. Okay, maknanya dia kena buat. Rukun Islam ni kena buat. Yang wajib sebenarnya 2. Yang wajib dia buat. Syahadat dan solat. Puasa boleh tinggal kalau ada uzur yang sepatutnya. Kan? Maknanya dia kena buat, tapi ada orang yang tak payah buat sebab dia ada uzur. Okay. Zakat pun sama juga, bukan semua akan buat. Ada segelintir orang yang tak buat zakat sebab dia tak mampu. Okay. Haji sama juga, bukan semua orang kena buat. Tapi wajib, tapi tak semua mampu nak buat. So yang betul-betul wajib ialah syahadah dan solat. Yang lain wajib, tetapi ada orang yang tak buat sebab dia tak cukup syarat-syaratnya. Okay. Puasa sikit je orang yang tak cukup syarat. Okay. Zakat banyak sikit. Haji lagi banyak orang yang tak boleh buat. Tak mampu ataupun ada kekangan. Macam sekarang kan, dah 2 tahun tak pergi haji kan. So dah ramai orang tak tunaikan haji. Tu maknanya tak buat lagi lah tu. Ada kekangan-kekangannya. Tapi syahadah dan solat memang wajib dibuat. Apa alasan tak kira. Sakit tak sakit, kena buat. Okay, tu dia. So, yang membezakan, syahadah ini membezakan antara Islam dan kafir. Itu je. Siapa yang menyaksikan Allah punya keesaan, dia mengucap syahadah, maka dia adalah orang Muslim. Bermulanya Islamnya. Kalau tak nak ucap, walaupun dia faham, dia tahu, tetap jadi
orang yang kafir. Itu je sebenarnya. Simple punya calculation. Dan Allah pesan kat kita supaya kita kena masuk dalam Islam seluruhnya. Kita kena masuk Islam, maksud dia kita kena amalkan Islam sepenuhnya. Kan? Artinya bermula dengan syahadah dan juga kena amalkan segala-gala yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita cubalah semampu boleh kita, sebab kita ni pun orang-orang yang biasa-biasa. Ada kali kita buat kesalahan. Jadi, setiap kesalahan macam biasa kita kena minta ampun dan minta taubat kepada Allah Ta'ala. So, kita cuba penuhkan, kita cuba ikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Khususnya dalam keadaan ini. So, inilah soalan yang cikgu nak tanya sebenarnya. Yang tadi soalan-soalan yang kita kena tanya. Bilakah kita mula syahadah? Apa yang mensyahadahkan kita? Tahu tak kita maksud yang tersirat? Rukun syahadah macam mana? Dan juga apakah amalan syahadah? Dan apakah yang akan membatalkan syahadah kita? Benda-benda yang akan kita kongsikan pada malam ini. So, ada 5 prinsip syahadah. Ada 5 prinsip yang kita nak kongsikan. 5 prinsip tentang syahadah ini. Pertamanya tentang fardu syahadah. Tentang kesempurnaannya. Tentang rukunnya. Syarat sah dan juga binasanya syahadah. 5 perkara yang kita kena tahu tentang syahadah. Sebab tu dia kata bukan semudah yang disangka. Bukan hanya just ucap saja, tapi kena tahu rukunnya macam mana, syarat macam mana, apa yang akan batalkan syahadah, apa dia punya amalan syahadah. Benda-benda yang mustahak sebenarnya yang kita kena tahu. Okey, fardu syahadah ialah kita kena mentasdikkan dalam hati kita. Maksudnya kita kena ada keyakinan tentang Allah punya kekuasaan. Kita kena ada, dalam hati kita kena ada dulu. Itu baru kita akan, bila kita dah tasdik dalam hati, kita kena melafazkannya. Tasdik dan melafazkan. Dengan kita punya mulut, dengan ikrar kita tersebut. Kemudian kita kena mengamalkanlah amalan syahadah tersebut. Tentang kesempurnaan pula, ini tentang tasdik dan juga ikrar. Rukun fardunya. Nampak penuh? Tak okey? Okey, tentang kesempurnaannya pula. Pertama, nak sempurnakan syahadah, kita kena tahu. Kita kena faham apa yang kita ucapkan. Dia punya makna dan maksud yang tersirat. Kefahaman tersebut. Kemudian dah tahu, kita kena lafazkan. Macam tadilah, kita kena tahu, benda dia biar tahu, baru kita rasa kita tasdik dalam hati kita. Dalam benda ni akan diuraikan menerusi kalimah ataupun huruf dalam syahadah nanti. Kemudian tasdikkan dan diyakini. Itu kesempurnaannya. Kita perlu tahu tentang syahadah, kena ikrarkan, kena lafazkan, kena tasdik nanti dan kena yakin apa yang kita ucapkan. Kalau kita just ucap tanpa ada keyakinan, tak sah juga. Dia kena tahu, kena yakin, kena ikrar, kena tasdik. Maksudnya dia daripada dia punya hati, dia punya mulut, dia punya akal. Kena ada benda-benda tu. Dan rukunnya, yang ni cikgu ambil daripada kitab yang di kitab daripada Jakim hanya. Rukunnya ialah pertama kita nak mengisbatkan zat Allah. Minta maaf, salah ni. Bukan mengisbatkan Allah, mengisbatkan nama dia, bukan zat. Mengisbatkan nama Allah. Zat tak boleh sebab zat tak nampak. Zat tak nampak. Allah tu, kita hanya boleh nampak dia punya asma
dia punya sifat, dia punya af'al, perbuatan yang telah dizahirkan di alam ini. Zat tak boleh tengok. Okay? Zat Allah jangan tanya macam mana rupa. Ya, zat tu jangan cerita, jangan tanya, jangan fikir. Tapi kita boleh lihat Allah punya sifat yang diamirkan di alam ini. Boleh tengok dia punya perbuatan, Allah perbuatan yang dizahirkan di alam ini. Nanti cikgu akan cerita nanti. Okay? So ada 4 perkara. 3, kita kena mengisbatkan tentang Allah, sifat, asma, af'al. Satu lagi kena mengisbatkan Rasulullah sebagai Nabi. Yang ni cikgu akan terang lagi lebih lanjut. Dan satu lagi tentang binasanya syahadah. Macam mana syahadah kita boleh rosak? Ya? Pertamanya kita menduakan Allah Ta'ala. Confirmlah kita menduakan dia. Ya, sama ada kita pergi sembah benda lain, segi perbuatan, ataupun kita meyakini ada benda lain yang ada power, ada kuasa. Okay? Ini yang biasa berlaku lah. Tapi yang sembah tu mungkin tak ada lah kan, tak sembah. Tak sembah bala, tapi kadang-kadang kita takut yang akidah yang ni, etikat ni. Kita yakin ada benda lain yang power daripada Allah. Yang sama power ataupun lebih power daripada Allah. Ya, yang ini yang kita kena jaga. Terutamanya di musim-musim fitnah akhir zaman ini. Dia punya tu mudah terpesong. Mudah kita dipesongkan etikat kita ini. Kedua, kita ada syak dalam hati kita. Kita syak tentang apa? Syak tentang Allah Ta'ala. Kita macam tak confident. Betul ke Allah boleh buat? Kan? Kita macam, ya ke? Allah boleh buat ke? Itu yang kita syak terhadap Allah punya kekuasaan. Dan kita syak tentang Rasulullah punya penyampaian. Betul ke Rasulullah ni? Ke bohong ke? Kan? Bila ada syak, mana akan binasalah syahadah kita. Bila binasa syahadah, kita kena syahadah semula. Dan kita tak nak percaya, kita menyangkal yang kita ni ataupun makhluk bukan Allah jadikan. Kita rasa kita ni benda lain jadikan, bukan Allah. Ya, tak ada lah kan. Dan yang ini yang kita tak mengisbatkan akan sifat Allah tadilah. 4 perkara tu. Kita tak mengisbatkan. Ini cikgu akan terangkan dalam huraian dia punya sifir dia. So, kita akan bincang tentang hakikat syahadah yang cikgu dia ajar. Dia pun huraian dia mengikut huruf satu persatu. So, cikgu nak korang catat. Okay. Huruf-huruf tersebut, dia punya maknanya. Sebab benda itu boleh diguna pakai bukan hanya untuk syahadah. Untuk semua perkara. Okay. Kita boleh gunakan huruf tersebut. Kalau kita tahu dia punya apa itu alif, apa itu ba, apa itu ta, kita boleh jadikan untuk melihat maksud Al-Quran. Kita boleh tafsir nama kita. Tu kena mahir lah. Tu kena belajar. Okay. Huruf-huruf ni dia akan dipelajari masa bila? Masa tentang Nabi Adam. Kejadian Nabi Adam. So, bila Rasulullah SAW, Isra' Mi'raj, bertemu Allah, sebenarnya masa itulah Allah berbicara dengan Rasulullah SAW tentang solat dan juga tentang macam-macam. Terutama tentang syahadah, tentang solat dan sebagainya. Perjalanan ni memanglah katakan separuh hari, separuh malam kan, tapi dia punya memang Allah berkuasa. Allah berkuasa nampakkan waktu tu hanyalah waktu isyak ke subuh. Tapi kan segi time frame-nya, waktu Rasulullah diperlahankan. Waktu kita macam biasa. Tu panggil time frame. Sebab Rasulullah sempat bersembang dengan Nabi Adam, Nabi Nuh sebagainya kan. So sembang takkan laju kan. Allah punya kuasa, dia memperlahankan waktu Rasulullah. Tapi waktu kita macam biasa. So, contohnya, kalau Allah perlahankan masa kita, contohnya masa cikgu, berbanding masa yang lain, so satu saat, kita punya satu saat yang normal ialah dan 1, dan 2,
dan 3. Itu normal. Waktu yang normal. Tapi bila Allah perlahankan masa, terus dan 1 tu satu saat dia jadi dan 1. Tu maksud dah. Dia Allah perlahankan. Itu pendek sebenarnya. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj tu lagi diperlahankan. So kalau cikgu punya 1 saat ialah dan 1. Kan mana dia 10 saat. Yang kurang waktu 1 saat ialah dan 1, dan 2, dan 3. So bila berlumba lari, orang lari 10 saat, 1 meter, cikgu 1 saat je. Sampai. Macam tu lah kira sebenarnya. Sebab tu lah bila Rasulullah yang Isra Mi'raj tu, bila dia balik, dia bukti yang kabilah tu kata, aku jumpa dia ni sebulan lepas, jumpa Rasulullah sebulan lepas, kan? Macam tu lah, maknanya waktu Rasulullah diperlahankan. Allah punya kuasa nak memperlahankan waktu sesiapa, suka dia lah. Kan? Laju juga, dia naik Buraj kan, naik laju kan? Tu kisah. So, masa jumpa dengan Allah lah, dia bersembang. Lepas tu dia panggil sebagai hadis qudsi, kan? Hadis yang tidak menerusi Jibril. Kan? So, antara Allah dan Rasulullah bersembang-sembang. Hadis qudsi kan? Apa yang Allah cakap kepada Rasulullah SAW. Itu masa bila? Tanpa ada Jibril. Masa kat atas tu lah. Masa dekat kat atas, dekat arasy ilahi. So, Allah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, awal dan akhirnya diri ini bermula dengan syahadah. So, Allah pesan kepada Rasulullah, awal diri kita yang dikatakan Islam ni bermula dengan syahadah dan akhir dengan syahadah. Ada orang buka mic ke? Aku tengok yang. So, mula kita permulaan Islam dengan syahadat, habis. Maksud dia nak mati besok pun kena mengucap La ilaha illallah. Bila ada ucapan pertama, awal, dan ucapan yang kedua, akhir, insya-Allah kita ni confirm jadi orang yang Islam yang beriman. Wajib syurga bagi kita. Itu janji Rasulullah. Siapa yang mengucap di akhir kalimahnya, akhir ayat dengan kalimah La ilaha illallah, wajib syurga baginya. Walaupun dicampak neraka sebab kita punya dosa, akhirnya tetap akan dimasukkan ke syurga Allah. Untuk mengesakan, untuk pengesaan, nak mengesakan Allah tentang Allah punya kekuasaan, kemuliaan, kalimah ini adalah wajib ke atas semua orang yang nak jadi Islam, yang mengaku Islam dan beriman. So, wajib kita mengucap untuk nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak nak ucap, automatik mereka ialah dipanggil sebagai kafir. So, mati, masuk neraka. Walaupun apa setelah Rasulullah, dia faham tentang Allah punya kekuasaan, dia yakin tentang Rasulullah punya kerasulan, tapi dia tak nak mengucap, maka itu menyebabkan Rasulullah sedih. Kan? Sebab hidayah milik Allah. Dia tak mampu nak bagi ataupun nak suruh bapa saudara dia mengucap. So, Allah yang buat pilihan. Menunjukkan Allah kata, aku yang berkuasa untuk bagi siapa saja hidayah. Maksud dia, malam ini, Allah telah pilih untuk mendengar tentang dia. Dan insyaAllah kita akan mengesakan dengan melafazkan syahadah. Tanda kita faham tentang Allah tu memang powerful. Memang berkuasa, memang mulia. Itu dia. So, siapa yang tak nak mengucap, memang jadi golongan yang dilaknati Allah Ta'ala lah. Ya Muhammad SAW, aku ajarkan kamu dan kamu sampai kepada umat kamu. Bermula syahadat ini dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi untukmu ya Muhammad, cukup dengan menyatakan la ilaha illallah. Rasulullah hanya sebut la ilaha illallah. Kita mau sebut penuh. Sebab itulah akhir mati, esok nak mati, sebut yang kedua, iaitu la ilaha illallah sahaja. Ya, kisah dia. Baik, kita masuk kepada huraian huruf. Asyhadu an la ilaha illallah bermula dengan huruf alif. Di sinilah daripada huruf ini dia akan cerita tentang di mana katakan kekuasaan Allah, di mana yang dikatakan rukunnya, di mana katakan nafi, isbat dan sebagainya lah.
So, ini kena tulis. Alif ini tentang Allah yang maha berkuasa. Allah yang ada hu akbarnya. Alif. Okay? Yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. So, alif ini adalah Allah yang maha berkuasa. Menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Okay? Menunjukkan tentang Allah yang nyata. Okay? Yang telah sedia ada. Dan dia yang berkuasa sepenuhnya. Itu tentang alif. Sebab tu kata jangan tanya mana datang alif ni. Sebab ini dalam bab Nabi Adam. Tapi cerita dia lah, alif ni ialah Allah menunjukkan Allah yang maha berkuasa, yang nyata. Maksudnya dia telah sedia ada. Okay, yang berkuasa sepenuhnya. Dan dia ceritakan dalam 4 perkara. Okay, dihuraikan alif ini dalam 4 perkara. Iaitu ini. Okay. So berkata alif ya, kena ingat 4 perkara ini. Ini merupakan 4 sifat Allah yang utama. Okay. Sifat 20 tu kemudian sebab ulama yang menafsirkan daripada ayat Quran ditafsirkan ada sifat 20. So yang utamanya ada yang ini. Okay. Ada 4 sifat utama bagi Allah SWT. Okay, iaitu yang pertamanya al-haq. Cikgu akan huraikan lepas ni. So, kena ingat, kata alif dia ada bau pada 4 sifat Allah utama iaitu al-haq, al-mawjud, al-khaliq, al-yakin. Ada 4 sifat ya. Al-haq, dia yang sebenar-benarnya. Al-mawjud, telah sedia ada. Kan, wujud kidam bakar kan. Al-khaliq, menjadikan sesuatu. Dan juga al-yakin. Allah buat dengan penuh keyakinan. Okay? Allah buat dengan penuh keyakinan dia. Itu sifat Allah. Sifat ini pun sebenarnya bila dah kita cerita ni, mana dia dah tahu dah, tak ada siapa boleh tandingi Allah. Sebab tak ada siapa yang ada 4 sifat ini. Okay? Al-haqnya, okay? Al-mawjud, al-yakin, al-khaliq. Dah tak ada pada benda lain dah. Cuma Allah aja yang ada benda ni. Baik, kita tengok terpecah kepada al-yakin. Satu persatu ya. Ni. Terang ya. Baik. Tadi ada 4. Al-haq, al-mawjud, al-haq, mawjud, khaliq dan yakin. So kita ambil satu-satu ya. Kita ambil al-yakin dulu. Al-yakin ni tentang apa? Tentang diri Allah sendiri. Okay? Diri Allah. Dia dengan penuh keyakinannya. Dan keyakinan Allah ni hebat. Okay? So kat sini tengok balik. Tunjukkan demi slide lah. Okay, al-yakin ni tentang diri Allah. Diri Allah yang mana terdapat 20 sifat yang kita belajar. Sifat 20. Ataupun sifat 13. Kan? Yang 7 ke atas tu ialah keadaan dia. Keadaan Allah tu. So, al-yakin dalam diri Allah sendiri. Sifat 20 tersebut. Kemudian dalam yakin juga tentang dia punya kekuasaan. Dalam yakin pun dia punya diri dan Allah punya kekuasaan. Bahawa sesungguhnya kekuasaan aku tidak ada tolok bandingannya. Sama ada nyata pun tidak nyata. Aku saja yang berkehendak pasti akan terjadi. Maksudnya dengan keyakinan Allah, dia boleh jadikan sesuatu dengan kun fayakun. Itu maksud dia. Keyakinan Allah sebut. Dan keyakinan Allah tak akan berubah sedikit pun. Beza dengan kita. Kita ni, kalau kita yakin, memang insya-Allah jadi punya. Nak buat sesuatu benda, kena ada keyakinan. Tak yakin tak jadi, yakin jadi. Tapi kalau kita overconfident, over yakin, kita tergolek. Itu dia. Kita ni bersifat ni. Tak yakin tak jadi. Yakin, insya-Allah jadi. Lebih yakin, tergolek. Kita akan musnah. Tapi Allah dengan sifat keyakinan. Ataupun dia lebih yakin pun, tak ada masalah. Dia tak akan merosakkan langsung sifat dia. Yakin dia ke, overconfident ke, itu memang sifat dia. Kita overconfident, tergolek. Kita akan rosak binasa. Sebab tu tak boleh overconfident. Kita hanya cukup-cukup yakin sudah. Kalau lebih yakin, maka kita akan musnah. Itu biasalah. Dan satu lagi, keadaan dalam yakin tu tetap.
Okay? Maksud dia, keyakinan Allah tak akan berubah langsung. Itu keyakinan dia. Dia tak akan berubah langsung. Kita berubah-ubah. Kejap yakin, kejap tak yakin, kejap overconfident. Allah tak ada. Dia tetap di atas keyakinannya. Okay? Itu pada alif. Oh, cerita bab satu. Oh, cerita satu. Wahai manusia, apabila aku berkata yakin, ini pasti, jadilah kehidupan kamu. Ini dalam ayat apa? Ayat kun fayakun. Aku kata jadi, maka jadilah. Itu Allah confident. Yakin ni kan, kata jadi. Dia tak kata jadi, tak jadi. Okay? Jadi. Kita kata jadi, tak tentu jadi. Itu kita. Okay? Kita confident jadi, tapi tak jadi juga. Sebab kita bukan ada sifat keyakinan begitu. Allah penuh keyakinan. Dia kata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Itu tentang, masuk yang kedua, tentang al-haq. So, tadi nampak, tadi kan buat nota, alif, pecah 4. Okay. Al-haq, al-yakin, kholid, mawjud. Yakin dah pecah dah. Ada 4. Okay. Yakin ada 4 kan? Ada 5, sorry. Satu lagi lupa cakap. Iaitu tentang menyeluruh dalam keyakinan. So, cikgu ulang balik. Dalam yakin tu, pecah 5. Satu, diri Allah sendiri. Yang ada sifat 20 tu. Kemudian dia punya kekuasaannya. Kemudian yakin dia tak berubah-ubah. Ataupun yang keempatnya tetap. Yang kelimanya yakin dalam keseluruhan. So, yakin pecah 5. Cikgu tak akan bagi slide. Ini apa amanah Tok Guru kata jangan konsisten dengan orang lain. Baik, simpannya. Baik, al-haq. Al-haq ni Allah yang sebenar-benarnya. Allah yang sebenar-benarnya. Okay. Jadi kat sini dia ada beberapa pecahan, iaitu pertamanya al-haq ni dia tidak bersekutu. Allah tak bersekutu dengan siapa-siapa pun. Dia tetap dia hak. Kebenarannya. Dia tak bersekutu, tidak berdampingan dengan orang lain. Betul ya? Allah tidak bersekutu. Tak ada benda yang sama dengan dia dan siapa boleh kongsi dengan dia. Itu al-haq pertama. Allah kata apa? Aku adalah aku. Tak ada lain kecuali aku. Tak ada siapa boleh memperkatakan bahawa aku ini adalah himpunan Tuhan. Maksud macam Kristian kata Allah tu ada anak. Okay, ada kan campur tiga kan, ada anak lah, ada bini lah, ada apa lah. Allah kata tak ada, aku tetap aku. Okay, al-haq. Allah kata so tak siapa boleh memperkatakan bahawa aku ini adalah himpunan Tuhan bersama-sama. Bahawa sebenarnya aku adalah Allahu Akbar. So Allah yang betul-betul dia yang hak. Yang pertama tu ya. Baik, yang kedua, dalam al-haq ni pula dikaitkan dengan Jibril. Apa Jibril? Jibril ni lah penyambung ataupun penghubung antara Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So Jibril pun hak juga. Benar. Jadi tak tipu. Terus kenapa Jibril ada? Sebab Allah nak sambungkan antara Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sebagai perantaraan. Tapi cuma Isra Mi'raj saja yang Allah direct dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-haq ni pertama tidak ada bersekutu. Yang kedua, ada Jibril sebagai pengantaraan. Kemudian, yang ketiga, manusia. Kenapa manusia pula? Sebab manusia yang nak disampaikan tentang Allah punya kebesaran. Okay. Allah ni, tak ada manusia pun dia tak heran. Tak ada makhluk pun dia tetap berkuasa. Tapi sebab Allah ni sombong, Allah ni bongkak, itu sifat dia. Dia takabur, okay. Itu sifat Allah. Sombong bongkak tabur sifat dia. So dia nak tunjuk yang dia tu power, dia buatlah orang. Dia buatlah manusia. Supaya macam nampak. Kan? Tengok dia punya kekuasaan. Itu je. Kalau tak ada manusia pun dia tetap macam tu juga. Dia tetap hebat. Tapi dia nak tunjuk ke orang sebab dia sombong, bongkak. So tunjuklah. Dia jadikanlah manusia. So kita dan Allah, kita hamba. So, untuk nak mencapai ataupun nak menyampaikan apa yang Allah nak, dia gunakan sebagai Jibril sebagai perantaraannya. Okay? So Jibril sampai pada Rasulullah SAW, Rasulullah sampai pada kita.
Itulah martabat kita. Tak boleh direct pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Benda kita dia tak sama, tak setanding, tak sekufu dengan Allah. Pasal guna pantaraan. Tak layak untuk berbicara dengan Allah SWT. Kena dengar menerusi Rasulullah SAW ataupun Rasul yang lain. Ikut dia punya zaman lah. Dan al-haq juga terhadap kun fayakun. Pada dia, daripada manusia, kun fayakun. Bintang ke, bumi ke, matahari ke, semuanya Allah juga yang menjadikan. Allah juga berhak ke atas segala-galanya. Itu nak menunjukkan Allah tu maha berkuasa. Dia jadikan kita lah. Jadikan alam semesta. Jadi kita tengok alam, nampak Allah punya kekuasaan. Kita tengok alam, nampak Allah punya kekuasaan. So, kita mengisbatkan. Allah mengisbatkan alam ini supaya kita tengok, nampak dia punya kekuasaan. Nampak dia punya perbuatan. Nampak dia punya sifat. Nampak dia punya nama yang dizahirkan. Contohnya, dia tengok keadaan yang guruh, petir, halilintar, awan mendung, kan, nampak menakutkan. So Allah menzahirkan sifat gagah perkasanya kepada alam. Nampak menggurunkan. Itu betul, Allah hanya menzahirkan. Bila Allah campakkan dia punya sifat-sifat kelembutan ataupun sifat-sifat kesempurnaan pada laut. Kan, kita tengok laut aman damai, nampak happy, nampak tenang. So Allah hanya menzahirkan sedikit dia punya sifat dia. Kepada ibu, dia menzahirkan sifat rahim dia, Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang pada ibu. Mana tengok ibu sayang pada anak. Sebab Allah hanya menzahirkan sifat dia. Dia bagi sikit pada ibu tu. Kalau tengok ada ibu sayang pada anak dia, Allah lagilah sayang pada kita sebenarnya. Itu nama mengisbat. So nampak segala satu, semuanya Allah yang menjadikan. Dan semuanya Allah yang menzahirkan. Allah yang bagi kita, mengizinkan kita buat. Itu kenapa mengisbat. Nampak Allah punya perbuatan, nampak dia punya asma', nampak dia punya sifat. So, bila sentiasa mengisbatkan Allah Ta'ala, insya-Allah kita tak akan menduakan Allah. Kita nampak semua Allah. Semua Allah yang izinkan. Nampak bila ini Allah izinkan. Kita usaha, tapi nampak Allah yang memberi bekas, bukan usaha kita. Itu yang kita nak jaga. Bukan usaha kita beri bekas, tapi usaha wajib dibuat. So kita usaha tapi tak nampak usaha kita, nampak bila jadi Allah yang mengizinkan. Nampaknya itulah. Itu dipanggil sebagai mengisbatkan af'al, asma' dan juga sifat Allah. Dan al-haq juga merupakan himpunan segala hak. Itu hak dia. So pada hak ni ada tidak bersekutu, ada Jibril, ada manusia, ada kun fayakun, alam ini, dan juga segala himpunan hak adalah dia yang punya. Dua dah. Alif panjang sikit lah. So, al-haq dah tahu, al-yakin dah tahu. So, bila dua benda ni, kita dah faham pun, dah tahu mana, memang tak ada apa benda pun yang boleh challenge Allah. Sebab tak ada pada kita, makhluk, manusia, tak ada pada binatang, benda-benda ni. Yang ada hanya pada Allah. So, pada alif, dah tunjuk Allah ni memang powerful. Memang berkuasa penuh. Pada alif dia. Kita masuk pada al-mawjud. Yang ketiganya, iaitu Allah telah sedia ada. Wujud, kidam, baqa. Macam itulah. Dia terjemahkan. Mana ada Allah wujud, sedia ada. Wujud. Wujud ni pertama tak ada tandingan. Wujudnya Allah ni tak ada siapa pun yang sama macam dia punya kewujudan. Tak ada siapa pun yang sama. Wujud dia ni tak ada siapa yang menyamai langsung. Mana dia kita dah kalah. Kita tak sama. Allah tak sama kita. Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan pendengarannya. Allah melihat dengan penglihatannya, bukan dengan mata. Allah mengadakan arash, tapi dia tak duduk atas arash. Kan, sebab arash itulah dia punya, dia jadikan. Allah menjadikan syurga. Dia tak duduk kat syurga. Sebab syurga tu makhluk Allah. So Allah jadikan dia duduk mana? Allah berada mana? Dalam kekuasaan dia.
Allah mencipta aras tapi tak duduk dekat aras. Sebab aras itulah dia punya makhluk. Dia tak berkenal pada makhluk. Okey. Itu kena faham. So dia Allah duduk mana? Duduk dalam kekuasaan dia. Full stop. Dah. Habis. Itu je senang cerita. Walaupun kata Allah berserta kita. Bukan mana Allah dekat kita. Dia dalam kekuasaan dia. Cuma ayat-ayat tu macam Allah berserta kita. Allah lebih hampir dengan urat kita punya urat leher. Macam ada dia tak ada. Dia ada mana? Dalam kekuasaan dia. Itu hanya tamsilannya. Yang dia ada makna dia Allah ni hampir kat kita lah. Maknanya kau minta jadi dapat punya. Itu maksudnya. Kan? Jangan kita kata Allah dekat kita apa semua kan. Allah dalam kita ke? Buat apa? Sebab kita makhluk dia. Dia tak berkenaan pada makhluk. Okay? Allah jadikan syurga. Dia tak dudukkan syurga. Dalam kekuasaan dia. Itu kena faham lah. Kena faham makhluk dan Allah. Sebab tak sama. Tak setaraf. Tak ada tolok bandingnya. Kalau Allah tak ada tolok bandingnya. Tak ada yang sama bandingan dengan dia. Yang keduanya. Allah tu wujud dan kekal. Itu yang sifat wujud, qidam, baqa. Kekal. Wujud Allah tu tak ada mula, tak ada akhir. Dan kekal abadi. Dia tak ada mula, tak ada akhir. Kita ni ada mula, tak ada akhir. Kita dijadikan, tapi tak ada penamat. Okay? Mana dah jadi manusia, pada rahim ibu, keluar jadi manusia, masuk alam barzah di arwah, keluar pada masyar, yang sirat, syurga, neraka, kekal abadi. So, kita ada mula, tak ada akhir. Allah tak ada mula, tak ada akhir. Dan Allah kekal dalam sifatnya, tak akan binasa. Kita ni wujud, itu binasa, mati, dalam alam barzah. Itu keluar balik, wujud balik. Okay? Alam barzah lain, alam dunia lain. Itu berbeza dia punya watak kita. Ada kejap-kejap kiamat. Kiamat yang kecil, mati. Atau kiamat besar. Tapi Allah tak ada. Allah tetap daripada sedia ada, sampailah bila-bila tetap begitu. Dalam kekuasaan. Ini bab-bab tauhid ni kena faham juga kan. Sebab yang ini yang buat kita boleh, kalau tak faham dari etikad. So nak kena faham ini lah. Lebih lanjut kena ikut kelas-kelas tauhid kan. Jumpalah ustaz-ustaz yang muktabar yang boleh ngajar, ikutlah kelas. Ini hanya penerangan ringkas je. Intipatinya. Dan wujud Allah ini dengan penuh kesungguhannya. Kita ni ada kat dunia tapi kadang macam tak ada. Kan? Tak ada kesungguhan. Hidup pun macam kejap-kejap naik dia punya semangat, kejap kurang semangat. Wujud kita ni kejap macam wujud. Kejap-kejap kita rasa macam aku tak wujud kat dunia ni sebab orang tak kisah kat kita. Kan? Itu dah. Kita tak ada siapa yang sungguh berupaya kecuali Allah, aku yang maha berupaya. Dan Allah kata wujud dia ni dia boleh memusnahkan yang lain. Hamba-hambanya. Kita wujud tapi tak boleh nak musnahkan orang lain. Tanpa izin Allah Ta'ala. Okay? Wujud kita ada, diadakan. Tapi kita wujud kita tak boleh nak musnah orang lain. Tak boleh musnah benda lain. Kecuali dengan izin Allah. Samalah kita ke binatang ke COVID ke. Wujud tapi tak boleh nak memusnahkan benda lain. Kecuali dengan izin Allah. Okay? Wujud. Tapi wujud Allah, dia boleh memusnahkan kita. Wujud kita tak boleh nak buat apa-apa. Wujud pun sebab Allah wujudkan kita, Allah izinkan kita. Itu je. Dan wujud Allah ni, dia bersifat dengan sifat yang utama iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat yang paling utama yang Allah ada pada Allah. Yang paling utama ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sifat ini Allah menjadikan kita. Ar-Rahman ni, sifat Allah yang diberikan pada hambanya di dunia ini. Maksud dia siapa-siapa sahaja, tak kira Islam ke, kafir ke, munafik ke, Allah akan bagi sifat Rahman dia. Kita akan dapat macam-macam nikmat dalam alam ini. Kita beriman ke, tak beriman ke, tetap akan dapat. Tapi sifat Ar-Rahimnya Allah zahirkan kepada orang-orang yang terpilih saja. Khususnya di akhirat kelak. Hanya orang-orang beriman yang Allah akan bagi peluang. Yang lain Allah akan bersifat ganas. Penyeksa. Sebab kita engkau perintah, dicampak dalam neraka. Tak ada sifat Ar-Rahim langsung. Tapi pada orang yang beriman ni, dia bagi sifat Ar-Rahim. Dalam kubur dapat lagi lindungan, dapat lagi rahmat.
Dalam pada mahsyar pun dapat lindungan lagi kalau kita dapat jadi orang terpilih kan bersama dengan panji Rasulullah ke, panji syuhada ke, panji ahli ulama ke, masih dapat rahmat lagi. Orang-orang kafir tak akan dapat lagi sifat-sifat yang ni. So tidak ada bandingannya, wujud ni tak ada bandingan, kekal, kesungguhan, pemusnah dan ar-Rahman Rahim. So ada 5 juga dalam al-mawjud. Berikan alif ni ya. Kemudian al-khaliq. Sifat dia yang menjadikan. So Allah dengan haknya, al-haq, al-mawjud, dengan hak yang telah sedia ada, dan dengan al-yakinnya, keyakinan Allah, dia menjadikan sesuatu. 4 sifat tu kan. Dia al-haq, al-mawjud, al-yakin, al-khaliq, menjadikan segala-galanya. Apa yang Allah jadikan? Allah jadikan malaikat. Malaikat, Allah jadikan malaikat untuk apa? Malaikat ni sebagai pembuat kerja. Hamba-hamba dia, makhluk-makhluk Allah cipta untuk buat kerja. Kerana Allah kata, aku jadikan malaikat untuk melaksanakan segala urusan Allah. Sebab Allah ni raja. Allah ni bongkak, takabur, dia tak buat kerja. Sebab dia power. Menunjukkan dia punya kekuasaan, dia hanya bagi arahan saja. Dia tak buat kerja. So, siapa buat kerja? Malaikat buat kerja. Allah hanya kata, kun fayakun. Dia hanya bagi, aku izinkan. Itu je. Bukan dia tak berkuasa. Dia boleh buat, tapi apa nak buat? Sebab dia power. So, dia saja buat malaikat supaya bekerja. Nampaklah dia tu power. Kan? Sebab Allah suka begitu. Dia suka sombong. Suka riak. Tunjukkan. Aku power. Aku berkuasa. Akulah buat aku banyak. So, dia jadikan malaikat untuk buat sesuatu. Allah jadikan malaikat dulu. Sebab apa? Malaikat sebagai perantara yang akan buat kerja untuk manusia. Khusus untuk manusia sebenarnya. Kemudian apa lagi yang menjadikan? Allah jadikan syurga. Allah jadikan syurga pula. Untuk apa? Untuk orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dengar kata. Orang-orang yang taat pada apa yang Allah suruh buat dan apa yang Rasulullah suruh buat. Maka akan dia hadiahkan, dia masukkan, dia kurniakan dengan syurga yang indah. Yang bawah tu mengalir air sungai. Sungai yang macam ada araknya, dengan ada susunya, pohon-pohon dan sebagainya lah. Itu mana Allah berkuasa menjadikan syurga. Kalau syurga pun yang hebat Allah menjadikan, apatah lagi takat dunia ni. Kan syurga yang hebat tu macam-macam ada, yang tak terfikir, yang tak pernah terasa. Kenikmatan dunia ni tak challenge dengan secebis pun kenikmatan di syurga. Langsung tak ada bandingannya. Kalau orang kata kalau dapat air syurga kat kita minum yang betul-betul, cukup dah untuk hidup sampai kita matilah dengan kita. So, Allah jadikan syurga untuk membalas kebaikan orang yang taat padanya. Itu sebenarnya. Dan Allah juga menjadikan neraka. Syurga dia buat, neraka pun dia buat. Saja dia buat. Suka-suka. Sebab apa? Supaya kita ni yang dijadikan sebagai hamba ni, pilih. Dia dah bagi dah kita ceritanya. Kalau kamu buat sekian-sekian, aku bagi kamu sekian-sekian. Kalau kamu ikat pentak, aku bagi kamu azab. Dia dah cerita dalam Quran dah. Rasulullah dah sampai dah. Nabi-Nabi dah sampai, Rasulullah dah sampai dah pada umat-umat masing-masing. Supaya taat dapat sekian, taat dapat sekian. So dibuat syurga, dia buat neraka. Tempat untuk nak azab manusia yang ingkar perintah. Sebab dia saja nak tunjukkan dia punya kekuasaan. Dia dah bagi kita akal, dia bagi kita kebenaran, nak buat apa buat, kita yang kena fikir sendiri. Dan Allah juga menjadikan dunia ini. Untuk apa? Untuk kita gunakan. Dunia ni sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia. Nak gunakan segala-galanya. 7 petala langit, 7 petala bumi untuk kita gunakan sebagai hamba khalifah muka bumi. So aku tempatkan jasad dan sebahagian aku ini roh dan aku hidupkan manusia dengan nyawa. Maka tempat mereka itu adalah dunia. So inilah maknanya dalam dunia ini kita ni manusia ada jasad, ada roh, ada nyawa. Ada jasad, ada roh, ada nyawa. Dia masukkan tulang belakang untuk kita bergerak.
Tongkat dia masukkan. Tanpa tongkat yang katakan tongkat Allah ataupun dia pun kita punya tulang belakang, kita hanya terlantar sahaja. Walaupun ada jasad, ada roh, ada nyawa, ada tongkat yang Allah bagi kita ni, tulang belakang, confirm kita akan hanya terbaring sahaja. So, ada 4 perkara Allah bagi kita. Okay? Dia mula jadikan jasad, masukkan nyawa, dimasukkan roh, dimasukkan dengan tongkat tulang belakang. Itu proses dia. Bila nak mati besok, dicabut satu-satu. Dicabut apa dulu? Dicabut tongkat dulu. So, kita akan hilang upaya. Kita akan hilang kekuasaan. Hilang kekuatan. Dan semakin tua, semakin lemah. Semakin lemah. Dan teruk sekali dah terbaring. Maksudnya dah hilang dia punya tongkat tu. Kemudian Allah cabutkan kita punya, pisahkan roh dan nyawa kita. So, jasad hantar balik ke tanah untuk disemadikan. Pulang kepada tanah semula. Sebab itu perjanjian antara agak Israel dan juga tanah. Okay? Nak gunakan manusia sebagai tanah sebagai manusia. Perjanjian dia dapat pakai pulang balik. So kita kena pulangkan balik ke dalam tanah. Dan Allah jadikan juga keseluruhan antara langit, bumi, semua alam-alam ni, semua yang ada, semua makhluk, semua dijadikan. Itulah Allah punya kekuasaan menjadikan segala-galanya. Ya. So tu ada 4 perkara tentang alif. So kalau faham alif itu ialah al-haq, al-yakin, al-mawjud, al-khaliq, memang itulah Allah punya power pada alif tu. Okay? Allah telah sedia ada al-mawjud. Itu dia. Al-haq, al-mawjud. Kan? Dia yang sebenar-benar telah ada. Dengan keyakinan menjadikan segala-galanya. Sifat Allah 4 tu. Maksud tak ada siapa pun yang ada benda ni, yang tak ada siapa pun yang setanding dengan Allah yang ada sifat 4 ni. Otomatik pada alif itu, dah tunjukkan Allah tu memang powerful. Jadi kalau kita baca terjemahan, huruf by huruf, satu persatu, dan nampak dah Allah tu power, Allah tu hebat, Allah tu besar, Hu akbarnya ada. Kat situ kita meyakini, tu katanya kita kena tahu. Kita dah tahu, mana kita tahu? Kalau kita belajar. Kan, dah tahu kita dengar. Kalau kita belajar, kita tahu, bila tahu kita yakin. Kan ni semua dah yakin kan, memang yakin Allah power. So, lepas tu kita kena lafazkan. So, nak tahu, kena belajar. Dah tahu, kena yakin. Dah yakin, kena lafaz. Dah lafaz, kena buat. Buat apa? Buat apa yang suruh lah. Okay, so ada masalah setakat ni untuk alif. Baru cerita alif ni. Alif panjang, alif pendek. Ada soalan nak tanya? Cikgu bagi peluang tentang alif ni. Kata saya teruskan. Okay. So alif ingat ada 4 perkara. Al-haq, al-mawjud, al-yakin, al-khaliq. So itulah sifat Allah yang utama yang tak ada langsung pada manusia. Ada situ menunjukkan Allah memang power. Itu je. Lepas tu kalau orang faham tentang tauhid ni, dia faham alif tu Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa, cukup dengan pakai alif boleh memusnahkan segala-galanya yang lain. Ya, itu rahsia cikgu tak nak cerita kat sini lah. Rahsia tu hanya cerita dalam kursus Aura Ashifa je. Macam mana nak gunakan alif sebagai sumber utama untuk macam-macam dalam kehidupan kita. Okey, masuk yang kedua tentang Shim. Alif tentang Allah yang berkuasa dan 4 sifat utama. Shim menunjukkan tentang Allah punya kesungguhannya yang berlebih-lebihan. Ya, Shim maksud dia lah, senang cerita lah over. Kalau tak ada hak, over hak. Atau lebih-lebih. Over confident. Maksudnya sifat Allah tu, Shim tu menunjukkan Allah ni over. Tadi dah power dah. Ini over lagi power dia. Dah power, over lagi. Maksudnya alif pun tak challenge, tambah dengan alif Shim. Okay, Ash. Okay, Shim menunjukkan tentang berlebih-lebihan. Okay. Tak ada siapa yang boleh menandingi Allah Ta'ala. Tak ada siapa. Dan terkawal. Okay. Maksudnya Allah punya kekuasaan ni terkawal. Dia tak akan jadi musnah. Kita ni lebih kuasa, hancur. Okay. Terlebih yakin, tergolek. Itu kita ni. Kita mawujud, ada akhirnya. Dia musnahkan. Yang tak ada hak pun kita langsung. Okay. Tapi Allah ni sifat dia tu berlebih-lebihan. Over. Dan terkawal. Tak akan musnah. Walaupun dia overconfident macam apa pun tak akan musnah. Sebab itu sifat dia. Dan Allah bersungguh-sungguh. Okay. Sifat dia. So Shim ini
menunjukkan powernya alif. Menambahkan lagi Allah alif tu power. Dan menunjukkan Allah tu amat berkuasa. So pada alif shim, sambungan alif shim ialah menunjukkan tentang apa? Tentang Allah tu sendiri. Okay? Tentang sifat Allah. Alif shim ash. Ash tu tentang apa? Tentang Allah punya sifat yang amat power, amat berkuasa. Menunjukkan tentang akbarnya. So kena ingat ya. Alif shim tentang Allah punya sifat yang utama yang tak ada tolak bandingannya. Okey. Kita masuk yang berikutnya. Ha pula. Alif shim ha. Ha besar ha bulat. Ha ini ialah tentang apa? Tentang salinan kalbu dan kalbi, iaitu kita punya hati kita, perasaan kita, jiwa kita yang ada pada roh dan ada pada diri kita. Ha itu. Okay? Salinan kalbu dan kalbi itu kalbi yang jasad, kalbu yang roh. Maksud dia roh pun ada, jasad pun ada. Kalau jasad ni kita punya emosi, jiwa kita, benda-benda dalam mana? Kat sini. Okay, ha kat sini ya. Ha tu kat sini. So itulah perasaan kita. So maksud dia alif shim tadi kita dah yakin Allah tu power, Allah tu maha berkuasa, Allah tu huwa akbarnya. Kita yakin dekat sini. Dia yakin. Mana yakin apa? Bukan hati. Yakin dengan penuh perasaan. Kita panggil iman. Kan? Mana dia yakin dengan penuh perasaan. Bukan yakin kat sini. Ini yakin percaya je. Percayalah. Tapi kat sini dia yakin sebab dia betul-betul nampak, melihat, mengisbatkan Allah punya kekuasaan. Okay, so aku himpunkan seterusnya alif, shim dan dal dan ha. Aku nyatakan ha ini adalah kalbu dan yang jasad, dan kalbi yang jasad dan kalbu yang menjadikan dalaman kamu, roh kita lah. So kita punya jiwa, emosi apa semua. Supaya terpahat di dalamnya atas kekuasaan aku. Maksud Allah nakkan alif shim itu yang tentang Allah punya kekuasaan kita pahatkan dalam hati kita ini. Okay? Itu ha punya cerita. Maksudnya ha tu dia kena meyakini atas Allah punya kekuasaan. Kekuasaan apa? Yang tadi lah yang 4. Yang 4 tapi yang over lagi. 4 alif tadi. Ditambah dengan shim. Itu yang kita kena ada dekat sini. Maksudnya bila kita mengisbatkan, nampak segala-galanya dengan izin Allah. Segala-galanya dengan rahmat Allah. Berlaku apa pun Allah izinkan. Tak berlaku pun dia yang buat. Dia yang tak mengizinkan. Okay? Bukan COVID yang menjanakan kita. Bukan vaksin yang tolong kita. Bukan apa tolong kita. Itu cuma just Allah nak tunjuk kat kita yang dia tu power. Cakap banyak, dia bagi COVID kecil je. Habis tu dunia. Lepas tu dia uji kita dengan vaksin pula. Kan? Kita nak ikhtiar ke nak percaya ke? Just ikhtiar. Sebab itu ikhtiar sebagai salah satu ikhtiar je lah. Tapi jangan yakin pula dengan sebabkan bila dah vaksin, kita tak akan kena yang lain. Tak akan kena COVID. Tak ada. Itu hak dia lah. Ikhtiar kena buat. Kalau tak nak vaksin, ikhtiar benda lain. Sebab ikhtiar banyak. Bukan satu benda je. Bukan vaksin hanya satu ikhtiar. Banyak benda lain. So kita gunakan pelbagai ikhtiar. Okay? Dah vaksin, SOP-nya, makan benda ni, nak pastikan banyak ikhtiar supaya salah satunya Allah izinkan supaya tak terkena COVID. Itu ya sebenarnya. Kalau kena lah. Macam mana kan? Dah takdir Allah. Bila kena maksud dia ada penyakit. Bila penyakit mana dia Allah sayang kita nak apa dosa kita. Itu je. Okay. Nak faham tauhid ni, dah cakap senang tapi nak mengamalkan tu kena cakap selalu. Okay? Kena cakap selalu benda yang sama supaya kita masuk kat sini. Okay. Kalau cakap sikit cakap selalu tentang Allah punya kekuasaan yang akan masuk. Lepas tu orang suka zikir kan, zikir selalu. Okey, masuk yang berikutnya tentang dal. Alif, shim, ha, dal. Okey. Tu kata jangan tanya mana datang benda-benda ni. Benda ni datang daripada kisah Nabi Adam. So, orang ambil dulu. Lepas ni kita buktikan, kita cuba tafsir. Bukan tafsir, kita cuba bagi makna pada ayat-ayat Quran. Gunakan huruf alif, ba, ta, sa. Mana yang dah baca pada malam ni lah. Yang baca sekarang ni alif, shim, ha, dal. Dal itu apa? Kenapa dal itu kesaksian? Tu nak tahu mana puncanya.
Dalam tubuh Nabi Adam, bila Nabi Adam dijadikan, diukir huruf waw. Telinga ni lah waw. Waw ni tarik sampai sini. Tarik waw sampai sini. Kepala ni ada dua. Semua ada dua. So waw. Waw ialah deria. Waw dalam tubuh kita dah deria. Telinga, mendengar ke, mata ke, dia mesti ada waw. Dalam waw ini ada dal. Dalam huruf waw ada dal. Maksudnya bila ada waw, ada dal, dia boleh mendengar. Maksud dal ialah pendengaran. Senang ceritalah, dal ialah mendengar, pendengaran. So kat sini, ayat kata tanpa tengok ini pun, dal itu maksudnya kita mendengar. Dia ada hubung kait dengan ha. Bila baca huruf ni, dia baca terbalik. Dia baca dal dan ha. So dengar, ini dengar ni, kan? Malam tengah dengar. Dengar apa? Dia dengar tentang Allah punya kekuasaan. Bila dengar, jadi apa? Terus yakin. Dal, ha. Ha yakin apa pula? Shim dan alif. Yakin tentang Allah punya kekuasaan. So, dengar dan yakin. Yakin apa? Tentang alif dan shim. So, dal inilah saksi. So, kita ini, pada malam ini Allah izinkan kita untuk menjadi saksi tentang dia punya kekuasaan. So, dia izinkan kita untuk mendengar. Izinkan cikgu untuk berkongsi dan yang lain untuk mendengar. Kadang-kadang tu pun mungkin Allah izinkan kan. Kadang-kadang mungkin Allah tak izin tadi kan. Dia tak bagi kita grup ni, dia bagi grup sini. Aku kata tak izinkan, dia bagi blackout. Kan dia kata cukup takat ini. Kan blackout. Tak izin lah tu. So, takat ni masih diizinkan. So, kita ni diizinkan untuk jadi saksi. So, kita bukan pandai-pandai tau. Bukan suka-suka jadi saksi Allah, tak ada. Kita dipilih. Kita dipilih jadi saksi. Sebab bila saksi masuk apa? Saksi. Kita tengok. Kita lihat. Dah nampak. Kan? Contoh je saksi dalam mahkamah kan. Tuan yang Arif, saya nampak dia yang bunuh. Jadi kita tengok. Saya dengar dia yang cakap. Kita menyaksikan. So, ini kita apa? Kita dah dengar tentang Allah kekuasaan. Kita akan lihat depan ni. Ada kita ni kesaksian. Dan ini tentang kesaksian. Maknanya Allah khaskan pada umat Muhammad SAW. Untuk dia pilih orang-orang yang pada umat Rasulullah ni. Untuk menjadi saksi dia. Maksud kita ni dipilih. Dan bila saksi, bila kita mengucap, apa berlaku, taraf kita akan naik. Sebab bezalah kan, orang yang naik saksi, menyaksikan Allah kekuasaan, orang itu mengesakan Allah, dia akan jadi orang yang beriman, orang yang Islam. Yang berbeza dengan orang kafir. So, automatik Islam, martabat dia tinggi. So, taraf dia naikkan. Kedudukan dia dinaikkan. Darjat dia dinaikkan. Itu masuk kat sini. Maksudnya orang tertentu daripada umat-umat yang ada dalam dunia ni, tak semua orang mengucap. Dan dalam semua mengucap, tak semua orang faham. Yang ada yang faham hanya faham pada akal, ada faham pada ada punya ha dia. So ada yang yakin, kan? Ainul yakin, hakul yakin. Itu kefahaman kita lah. At least kita ada keyakinan sebab kita mendengar. Nak tahu lagi, kena ada melihat. Kena merasakan, baru rasa. Okay? Maksud dah ialah tentang kita ni sebagai penyaksi. Okay? Itu benda syarat dia. Ini dah masuk rukun ataupun syarat. Syarat untuk menyaksikan Allah, mengesakan Allah ialah kita kena dengar dan kena yakin. Dengar dan yakin baru kita lafazkan tentang Allah punya kalimah tersebut. Sebagai tanda kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu tentang ha dan dal. Alif shim tentang Allah, ha dan dal tentang manusia yang akan mengucap. Itu maknanya dia punya rukun, dia punya syarat untuk mengucap. Dia kena faham, dia kena tasdik, baru dia luahkan, baru dia lafazkan. Okay? Dekat huruf tu dah cerita dah tentang apa rukun-rukun syahadah, tentang syarat syahadah. Dah cerita kat situ dah sebenarnya. Allah kata seterusnya, huruf alif, ha, shim dan dal, aku berupaya untuk menaikkan kamu. Maksudnya Allah yang naikkan kita. Allah yang pilih kita
untuk menyaksikan dia punya keesaan. Okay? Kita terpilih. Kalau tak terpilih, tak nampak pun. Okay? Kalau tak terpilih, tak nampak pun Allah tu berkuasa. Jadi orang kafir kan, dia tak nampak pun Allah power. Bagi dia tak ada pun, tak ada Allah pun. Bagi dia tak ada pun, dia anggap Tuhan lain yang berkuasa. Tapi kita, Allah bagi keizinan untuk nampak yang dia tu berkuasa, so kita pun melafazkan untuk mengesakannya. Aku nak katalah kamu, manusia, aku wujudkan kedudukan kamu. Okay? Bila naik taraf, wujud mana kita dia orang Islam, orang beriman dan seterusnya, semakin naik martabat kita. Serta aku berikan pengiktirafan darjat kamu. So, kita digelar sebagai orang yang Islam dan juga beriman dan bertakwa ikut amalan-amalan kita. Okay? Sampai kita menemui kita punya kematian. Seterusnya masuk balik pada alif. Okay? Alif, shim, ha, dal, alif. Okay, alif tak cerita dah. Tadi cerita kan. Cerita panjang balik. Alif yang tadilah. Al-haq, okay, al-mawjud, al-yakin, al-khaliq. Ini dah cerita tadi. Okay. Itu masuk pada nun. Okay, alif, shim, ha, dal, alif, nun. Nun itu pada tubuh Adam, Nabi Adam, ialah pada bahagian mata. Dan pada bahagian dada. So kita ambil mata dulu. Dada tak payah. Nun, mata. Maksud dia melihat. Okay, melihat dengan apa? Kita manusia nak tengok kena ada cahaya. Nak tengok alam ini, kena ada cahaya. Tak ada cahaya, tak nampak apa. Gelap gelita. Okay, malam, masih ada cahaya bulan. Masih nampak. Okay, walaupun dalam hutan macam mana pun, tetap nampak. Sebab dia tak gelap, masih ada cahaya. Selagi cahaya ternampak. Kalau tak ada cahaya langsung, memang gelap. Okay, so kita melihat dengan cahaya. So, kalau nak tengok Allah punya kekuasaan, nak mengisbatkan dia, kerana ada satu cahaya yang khas, iaitu Nur Muhammad. Kalau cahaya matahari tak nampak. Okay, hanya nampak alam. Nampak apa kita nampak lah. Tapi nak nampak sebaliknya, simboliknya, rahsianya, nak mengisbatkan Allah, okay, nak mengisbatkan Allah, nak tengok segala-galanya Allah yang jadikan, nak tengok segala-galanya Allah mempamerkan dia punya sifat, asma' dan af'al, kerana ada Nur Muhammad. Cahaya itu menyebabkan kita dapat bezakan yang hak dan yang batin. Okay. Mana datang Nur Muhammad ni pula? Okay. Kita dah dipilih Allah Ta'ala, dia bagi kita Nur Muhammad. Dan kita pun syahadah lah. Kan? Jadi kita melihat dengan cahaya Nur Muhammad. Dengan rahmat Allah. So kita boleh bezakan yang hak dan yang batin. Kan? So, benda ni mustahak zaman-zaman macam ni lah. Zaman fitnah. Zaman fitnah mana kita tak tahu nak bezakan yang mana yang hak, mana batin. Kan? Tak perbezakan. Payah. Akan datang lagi payah. Sekarang ni pun dah payah dah. Akan datang lagi payah. Yang batin dah anggap yang hak dia panggil batin. So dengan iman, dengan Nur Muhammad, kita akan membezakan. Kita akan bezakan ini tak boleh, ini boleh. Okay? Dengan iman kita lah. So Nur ni lah tentang penglihatan. Dalam mata kita ni, ada 3 titik. Mata kita ada 3 titik. 1 titik Nun, 1 titik Jim, 1 titik Ba. Okay? Jim ada peranan dia, Ba ada peranan dia, Nun, mata melihat. Kalau tak percaya, tengok mata kita ni ada 3 titik, 3 hitam. Hitam, hitam, hitam. Ada 3 jenis hitam. Okay, titik Nun, titik Ba, titik Jim. Okay, Ba tu kita punya kelopak mata. Tu lah. Benar? So, Nun ni lah mengisbatkan. So, Alif Nun, dia punya cerita dia lah, Nun melihat. Nak tengok apa? Tengok alif. Tengok apa? Tengok alif. Alif tak tengok pula sebab Allah tak boleh nak nampak. Allah zat dia tak boleh nampak. Tapi kita lihat pada perbuatan Allah di dunia ini. Segala-galanya Allah izinkan. Allah yang benarkan kita buat. Tengok apa? Tengok dia punya asma. Tengok dia punya sifat yang Allah zahirkan di alam ini. Tu maksud, tengok apa? Tengok tu. Tengok Allah punya kekuasaan. Lepas tu dalam Quran Allah kata, banyak ayat Allah kata pada kita supaya kita ni melihat akan kebesarannya yang jadikan di alam ini. Tengoklah Allah punya kebesaran di alam ini yang dinyatakan pada langit, pada bulan, pada bintang, pada laut.
Allah kata takkah kamu memikirkan? Mana tengok dan berfikir. Kau nampak Allah punya kebesaran. Kalau tengok tak boleh, tengok dan fikir. Kan, luasnya alam. Kalau Allah alam ni luas, macam mana Allah punya keluasan, Allah punya rahmat lagi luas dan sebagainya. Begitulah. Tengok akan alif. Nun, tengok alif. Alif ialah Allah yang maha berkuasa. Dizahirkan dalam bentuk perbuatannya, sifat dan juga asma' ni. Itu tentang nun. Kau dah ada berapa perkara dah? Alif Shim tentang Allah. Ha Dal tentang orang yang nak melafazkan. Okay. Alif Nun mengisbatkan. Ini rukun. Tadi syarat. Ha dan Dal syarat. Orang yang nak syahadah dia kena dengar, dia kena yakin. Yang ini Alif Nun mengisbatkan rukun dia. Dia tengok segala-galanya Allah yang berkuasa. Nampak tak? Dia punya huraian satu persatu. Okay. Cikgu belajar bab ini. Tok Guru ajar cikgu daripada pukul 11 rasanya. Lepas Isyak saya masih sembang pukul 11, habis pukul 4 pagi. Aku cakap kat ustaz tu, aku panggil dia ni ya, panggil Datuk Haji ya. Tok, esok saya nak sekolah. Kan? Cikgu jahat juga dia kata. Dia kata utusan Allah, kalau kamu jaga, Allah jaga kamu. Kamu balik, kamu tak akan mengantuk. Habis pukul 4, balik pukul 5. Sampai rumah pukul 5 lebih kurang, tak tidur. Lepas tu pergi sekolah, tak ngantuk pun. Balik sekolah, lepas Zuhur tidur terus. Betul Tok Guru cakap, kalau kamu jaga urusan Allah, Allah jaga urusan kamu. Kamu tak akan rasa mengantuk pun dekat sekolah. Kan? Mulut masin kan. Kita pun, percayalah Tok Guru cakap. Takkan Tok Guru nak jumpa kita kan. Okey, kita masuk seterusnya. Wahai manusia, aku hubungkan huruf-huruf ini dengan nun. Yang mana meletakkan penglihatan. Meletakkan cahaya Nur Muhammad. Serta memberi petunjuk. Okay, Nur Muhammad supaya dapat petunjuk. Agar kesaksian mereka ini telah kunaikkan. Dan ditambah lagi kekuatannya. Untuk penyaksian kepada Muhammad SAW. Dan juga Muhammad SAW telah kujadikan dia Rasulullah. Yang ini pesuruh Allah. Dan penghubungnya adalah Jibril. Maksudnya Allah bagi kita rahmat, bagi kita Nur Muhammad untuk melihat tentang Allah punya kebesaran. Dan melihat tentang Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Maksud dia, dalam dunia ini kita lihat dua perkara. Satu, Allah punya kebesaran yang dipamerkan. Satu lagi, segala yang berlaku ni asbab rahmat yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Okay? Kita Islam dengan sebab asbab Rasulullah punya rahmat yang Allah turunkan menerusi Rasulullah. Dapatlah kita. Katakan kat kita tak ada. Kita ni teruk sangat. So, sebab apa? Sebab kita umat Rasulullah SAW dapat rahmat dia. Orang yang selawat dapat banyak rahmat. Kan? Itu gunanya bila selawat dapat rahmat. Allah bagi kita rahmat. Yang mana kita ada kait dengan Rasulullah SAW ya, dapat rahmat. Ada kaitannya ada rahmat. Tak ada kaitan Allah tinggal kita. Itu kena kat sini mana mengisbatkan tentang nun tu. Melihat Allah dan juga Muhammad SAW. Dengan asbab Rasulullah, kita dapat rahmat dalam dunia ini. Macam-macam kita dapat. Itu tentang dia punya huraian tentang nun. Itu dah cerita tadi lah. Baik, masuk surahnya Lam Alif. Dalam Alif ni, tahu cerita tentang menafikan. Maksud dia, tak ada siapa di alam ini boleh menafikan Allah tu berkuasa. Tak ada siapa. Semua kena akui. Maksudnya kita menafikan, bukan nafikan Allah. Tak ada siapa boleh menafikan Allah tu berkuasa. Semua kena yakin, kena percaya. Dan tak ada siapa boleh muskil tentang Allah punya kekuasaan. Itu maksud dia. Tak ada siapa boleh muskil. Tak ada siapa muskil sebenarnya. Dan juga Allah ni tak aniaya kita pun. Dia tak zalim pada kita. Maknanya bila kita yakin, kita tak muskil yang Allah tu memang powerful, memang betul-betul berkuasa, memang betul-betul akbarnya, automatik yang lain daripada Allah tak ada apa-apa. So kita menafikan lain daripada Allah tak ada sebarang kuasa, tak ada sebarang daya, tak ada sebarang kemampuan. Sebab segala-galanya hak Allah. Bila yakin begitu, kita
menafikan yang lain daripada Allah, tak ada apa-apa power sekalipun. Itu kena yakin. Itu kata menafikan. Isbat dan nafi. Isbat melihat Allah segala-galanya, nafi yang lain daripada Allah, bukan. Tak ada power langsung. Okay? Kalau ada pun, Allah bagi pinjam. Allah izinkan. Itu je. Masih nampak Allah. Okay? Kalau berlaku pun, kalau COVID serang kita, kita kena COVID pun sebab Allah izinkan kita. Bukan sebab COVID tu power. Okay? COVID hanyalah makhluk Allah yang kecil. Kan? Kalau izinkan, jadilah. Kalau tak izin, tak jadilah. Itu je. Jadi kalau segi logiknya, supaya Allah tak izin COVID itu berluasa, kita kembali pada dia. Bagi logiknya kan, bila kembali pada Allah, kembali pada Muhammad SAW, mana kita minta rahmat Allah, dengan selawat, Allah turunkan rahmat, otomatik Allah akan tak izinkan COVID itu untuk bertindak balas. Dia boleh menjadikan COVID, dan dia juga boleh jadikan COVID tak berfungsi. Sebab sifat harus bagi Allah, dia nak buat apa suka hati dia. Okay? Awan dan mendung bukan mestinya hujan. Sifat harus bagi Allah, nak hujan tak hujan, suka hati dia. Okay? Pada kita, mendung mesti hujan. Tapi Allah kata, hak aku. Sifat harus. Aku nak buat hujan tak buat, suka hati aku. Dia berkuasa. Dia jadikan tanda, tapi tak jadi benda lain. Tak jadi hujan. Kan? Itu je. Okay? Mana sifat harus bagi Allah, anda tahu juga. So, kita menafikan. Dalam alif ni makna dia menafikan yang lain tak ada apa-apa kelebihan, tak ada apa-apa tenaga, tak ada apa-apa power, tak ada apa-apa upaya untuk nak buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. So kita tak ada siapa boleh menafikan Allah tu power, berkuasa. Tak siapa boleh muskil tentang Allah berkuasaan. So jangan muskil, jangan syak, jangan jangan kita ni kata berbinasakan, jangan kita syak, yang kita underestimate Allah punya kekuasaan. Yang Allah tak nanya kita pun. Dia bagi kita akal, dia bagi kebenaran, buat. Kan? Dia bagi kita akal, bagi kebenaran, buat. Kan? Nak buat apa, buatlah orang kata. Buat. Sebab Maliki Yaumiddin, akulah penguasa hari pemalasan. Kau buat sekarang, buat, tak kisah. Tapi akhirat, jangan lupa aku akan menilai, menghukum, menghisap setiap apa yang kita lakukan. Yang aku hubungkan dengan huruf lam alif, yakni tak ada siapa di alam ini dan alam akhirat boleh menafikan aku serta meletakkan kemuskilan atau ragu-ragu serta menuduh aku sebagai penganiaya. Cuma ini tidak ada sama sekali kerana aku maha besar, tidak ada pada umatmu yang Muhammad. Ini membezakan kita yakin Allah tu power, otomatik lain daripada Allah tak ada power. Sebab Allah tak ada sekutu, tak ada takluk bandingannya. Yang tu kena faham. Itu kalimah nafi. Atau orang gunakan lam jalalah dengan simbol lam alif. Maksud dia bila lam alif kita yakin Allah tu power, Allah tu berkuasa, Allah tu maha besar, otomatik yang lain tak ada sebarang kuasa. Jadi kita berada ada Allah punya lam jalalah dan Allah punya lindungan. Jadi kalau Allah dah lindung kita, siapa lagi yang boleh kacau kita? Tak ada. Itu yang keyakinan. Cukup dengan berada dalam jalalah je, dalam alif je. Faham? Faham, makrifat, faham cukup. Maksud kita dah terkunci dalam Allah punya jagaan. Bila Allah jaga kita, ada siapa boleh musnahkan kita. Kan? Tadi alif. Power lah. Ini lam alif kat kita. Ini dah pagar diri. Yang ini orang tua pakai. Guru kita pakai lam alif. Diorang tak beramal pun, tak ada zikir banyak untuk tu. Tak ada, diorang zikir kerana nak bersihkan hati. Tapi dia pakai ilmu lam jalalah ni untuk apa? Hikmah. Pakai untuk defend diri dia. So apa? Kita buatlah kan benda-benda ni. Allah bagi kita ilmu. Ilmu apa? Menafikan yang lain bukan, tak ada kuasa, tak ada power. So keluar rumah, pagarlah dengan lam jalalah. Kalau tahulah kan. So kalau pagar dengan lam jalalah, yakin Allah yang berkuasa, makhluk tak berkuasa, jalan je lah. SOP juga apa masih diamalkan sebab itu usaha kita. So usaha dah guna dah. Dan ada penyerahan. Jalan. Kalau kena juga, memang Allah nak bagi kita, nak hapus dosa kita. Itu je. Nampak Allah juga. Kan? Jangan bila dah kena COVID, menyesal nak keluar rumah. Menyesal aku keluar rumah hari ni.
Itu dah menyalahkan takdir. So keluar dengan usaha tapi ada tauhid. Yakin tak ada siapa boleh binasakan aku. Jalan. Itulah tauhid. So kalau orang faham tauhid ni, tak payah beramal dah. Dia pakai ilmu hikmah je. Ya, amalan-amalan zikir tu semua untuk nak bersihkan diri sahaja. Bukan untuk nak dapatkan kekebalan ke nak dapatkan tak ada. Tak diajar oleh guru kita pun. Kita yang panggil buat macam-macam. Okey, akhir tadi pada lam dan ha. Okey. Yang ini digabungkan ni. Kalau tak gabung jadi lain. So bila gabungkan lam dan ha ini, menunjukkan tentang kebenaran dan keesaan. Maksud dia Allah yang sebenar-benarnya dan dia esa. Tak ada tolok bandingannya, tak ada sekutu, tak ada yang sama, tak ada yang menyerupai. Okey, itu tentang tu. So tadi sebelum tu ialah tentang lam alif kan? Lam alif. Okey, menafikan ni. Dia tak ada siapa yang ada benda ni. Tu dia. So dah ada asyhadu, alif shim hadal alif nun. Lam alif lam ha. Yes. Bila aku menyatakan kekuatan aku kepada umat Muhammad SAW dan sisi alam ini, aku menyatakan terus kebenaran sebenar-benarnya bahawa akulah Maha Esa, yang Esa. Tak ada bandingannya. Allah kita dia yang betul-betul Esa, tak ada siapa yang menjumpainya. Itulah surahnya Al-Ikhlas. Katakanlah Allah tu Esa. Siapa yang menyerupai aku dan aku tak ada gandingannya. Tentang apa Qul Allahu Ahad lah, keesaan Allah Ta'ala. Okay, so conclusionnya bagi pada 5, alif shim tentang Allah punya kekuasaan, ha dan dal syarat untuk melafazkan, maksud dia kita kena dengar, kena tahu dan kena tasdik. Nak lafaz kita kena tahu dan tasdik, kena yakin. Itu mengisbatkan pula, maksud dia melihat segala-galanya Allah yang izinkan, Allah yang jadikan. Tengok Allah punya kekuasaan, dipamerkan di alam ini, dipinjamkan ke alam, ke makhluk sifat-sifat dia. Sifat kalau tu orang tengah marah, tengok Allah, tu Allah zahirkan sifat kemarahan dia. Sikit tu zahirkan. Maksudnya kalau orang tu marah macam tu, Allah lagi hebat dia punya marah dia kat kita, kalau dia murka pada kita. Kalau tunjukkan sifat sayang dia, mana Allah lagi sayang. Kalau ibu sayang anak, Allah lagi sayang pada kita. Kalau kita betul orang yang beriman takwa pada dia. Allah mahu kata orang sedekah, orang pemurah, bagi duit orang sedekah, Allah lagi dahsyat. Dia bagi kita syurga pula. Cuma kita kaitkan sifat Allah dengan Allah punya apa, dia punya zat dia, dia punya apa, sifat semualah. Mengkaitkan supaya nampak segala-galanya Allah semata-mata. Itu namanya mengisbatkan. Itu dia. Lam alif menafikan. Menafikan lain pada Allah, tak ada power. Dan lam ha tentang dia yang esa. So, dia satu-satunya, tak ada tolok bandingan. Dia yang tunggal. Satu dia dua, dia yang tunggal. Itulah tentang syahadah. Pada setak huruf tu maksudnya kalau kita faham, kita dah yakin sekarang ni. Mana Allah betul-betul powerful. Betul-betul Allahu Akbar. Betul-betul ada kebesarannya. So, sebab itulah kita dah dengar, dah yakin. So, lafaz lepas ni. Kan? Lafaz lah. Macam kata macam apa, Zakir Naik lah. Kan? Bila dia apa dengan orang tanya soalan, Allah tanya orang tu, you percaya tak? Kan? Percaya tak Allah tu Esa? Percaya tak apa Isa tu hanya Nabi? Ya? Kan? Allah tu Esa memang ya. Percaya tak Muhammad tu pusuh Allah? Ya? So, itu dah Islam. Kan dia kata, cuma kena lafaz. So, orang tu lafaz Islam. Pada dia yakin dah. Kan ni juga. So, kita kan ni kita belajar detail, tahu betul-betul. So, kita barulah kita melafazkan apa yang sepatut kita lafazkan. Kalimat akhirnya lah alif lam lam ha. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah tu. So, alif dah tahu tadi. Al-ha
al-mawjud, al-yakin, al-khaliq. Ada 4. Setiap 4 tu pecah-pecah lagi kan. Kita tahu dah. Maknanya Allah betul-betul. Kalau alif mengenai cerita, Allahu Akbar, Allah Maha Power, Allah Maha Berkuasa, Maha Besar. Tu dia semua dia punya. Okay. Itu tentang alif. Baik, masuk kedua, lam. Ni yang guru cikgu ajar lah ya. Daripada huruf. Lam ini menunjukkan tentang apa? Tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nama Allah dia ada alif lam, al. Alif lam mati. Itu digabungkan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lam tentang siapa? Tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebagai hamba. Siapa tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah hamba Allah, Abdillah. Dan Allah suka panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Aku berjalankan hamba aku. Dia suka panggil hamba dan kekasih. Allah suka panggil Rasulullah sebagai hamba dia. Dan dia jugalah pesuruh Allah. Muhammad SAW dia juga hamba dan juga pesuruh Allah. Untuk melaksanakan urusan Allah kepada kita. Menyampaikan amanah Allah. Dan dia jugalah penghulu kita. Penghulu siapa? Penghulu umat-umat. Umat Muhammad SAW. Dia ketua. Dan dia juga lah Muhammad. Dan dia lah yang sebenarnya lah Muhammad SAW. Dia sendirilah. So Muhammad SAW itulah dia lah hamba Allah. Dia lah penghulu kita. Dia lah pesuruh Allah. Dan dia lah Muhammad yang sebenarnya. Jadi dia lah. So lam tentang Muhammad. Okay. Lam tentang Muhammad. So huruf alif lam lam. So bila lam yang kedua sampai pula, dia tak boleh Muhammad 2 kali. Dia tak boleh Muhammad SAW 2 kali. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi umat-umat Muhammad. Kalau lam double, lam pertama Muhammad SAW, lam kedua umat-umat dia. Okay. Penyambung huruf lam, aku tujukan pada hamba aku yang sebenar-benarnya. Hamba aku, maksud dia, orang yang Islam. Siapa dia? Umat Muhammad SAW. Orang yang menerima amanah aku menjadi ketua di alam nyata serta memimpin, yakni Muhammad. Kepada umat-umat Muhammad SAW. Alif, Allah, lam, Muhammad SAW. Lam kedua, umat-umatnya. Dan masuk yang seterusnya ialah, itulah insan. Lam kedua tentang insan. Maka bersambunglah lam yang kedua. Apabila Muhammad sebagai pesuruh aku, yang akan menerima arahan seterusnya adalah manusia. So, Rasulullah sebagai pesuruh Allah menyampaikan kepada kita tentang Allah punya amanah. Lepas tu lam kedua tentang umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dah baca tentang ha. Kalian ingat lagi ha tu apa? Kelainan kalbu dan kalbi itu jiwa kita, perasaan kita. Okay, so ha itu ialah salinan kalbu-kalbi. Maksud dia penjiwaan. Kita punya emosi. Okay, maksud dia ada alif, Allah, lam, Muhammad SAW, lam, umat, ha, hati. Jiwa. So, apa maksud dia? Allah bagi tahu kepada Muhammad SAW, supaya bagi tahu umat dia, supaya umat dia simpan dalam hati. Yakin tentang apa? Tentang dia. Tentang Allah. So, dalam hati ini mesti ada tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyampaikan antara Allah dan Muhammad? Sabdu. Alif, lam, lam, ha. Ada sabdu, ada tanda tu kan. Sabdu bermakna daripada arasy ilahi. Sabdu ialah penghubung. Dalam Nabi Adam, sabdu itulah penghubung, penyambung. Penghubung antara Allah dan Muhammad ialah Jibril AS. Okay. So, lengkaplah kalimah alif, lam, lam, ha. Okay. So, maksud dia, kat situ ialah amalan syahadah. Pada alif, lam, ha tu amalan syahadah. Maksud dia ialah, dalam hati kita ini, Allah hendakkan 24 jam ada Allah. 24 jam mentasdikkan Allah. 24 jam mengisbatkan Allah. Maksud dia, kita yakin Allah itu 24 jam. Nak cerita, dalam hati kena zikir Allah 24 jam. Itu amanah ataupun itulah amalan syahadah. Okay? Amalan syahadah dah kita dah lafaz tentang kalimah syahadah, kita kena zikir Allah 24 jam. Ataupun setakat kita mampu. Asal jangan lalai.
Bila hati kita tak zikir, tak ingat Allah, kita lalai. Bila lalai, kita akan buat dosa. Kalau kata guru cikgu, kalau kamu lalai seketika, ada cikgu yang Ustaz seorang lagi, senang je. Bukan lalai, macam babi je lah. Macam binatang. Tu je. Kan? Pada orang tarekat ni macam tu je. Hati hidup. Kalau lalai kau macam binatang lah. Kan? Itu je. So, itulah amal syahadah. Amal syahadah ialah zikir Allah dalam hati 24 jam. Sebab apa zikir? Sebab kita nak sentiasa ingat Allah. Tak perlu duduk atas syahadah. Maksudnya sentiasa hati hidup dengan Allah, Allah, Allah. Benda yang sama disampaikan oleh Guru Syekh Sabil. Kan? Supaya hati kita zikir Allah, Allah, Allah. Yang sama juga disampaikan oleh Syekh Ismail. Zikir Allah, Allah, Allah. Benda yang sama je. Kan? Syekh Ismail cerita benda yang sama. Haji Usama cerita benda yang sama. Ustaz cerita bersama ada. Itulah dia. Hati kita kena ada Allah. Okey, habis kalimah pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, jelas ya? Masuk kalimah kedua, kita pendekkan cerita. Ending dia ialah Muhammad ya. Benda yang sama. Kan? Akhir dengan Muhammad. So, Muhammad ialah kali tu. Surah huruf alif lam lam ha. Tengah ni sabdu ialah Jibril sebagai penghubung. Jangan lupakan dia kan, sebab dia sebagai penghubung antara Allah dan Rasulullah. Tapi Rasulullah dia dapat jumpa dengan Allah sebab dia kekasih dia. Kita tak boleh berhubung dengan Allah terus. Kita kena ada perantaraan. Kita ada perantaraan. Kita kena menerusi Rasulullah SAW baru kita dapat cerita tersebut. Okey, so pecahan yang kedua. Setelah ungkapan pertama, aku telah menaikkan manusia sebagai saksi untuk aku. Seterusnya ungkapan kedua bermula dengan waw. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa wa tu kena ada. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okay. Waw adalah penyambung antara aku dan Muhammad. So kalimah kedua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita ambil ayat akhir. Tadi Allah. Yang kedua ialah Mim Ha Mim Dal. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Mim ialah tentang Muhammad yang sebenarnya. Muhammad lah. Okay, Muhammad bin apa ni kan? Muhammad SAW lah. So, Mim ialah Mim Ha Mim Dal. Okay, huraian dia. Mim ialah himpunan manusia. Manusia. Lam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk Muhammad. Kalau mim ni manusia semua. Manusia yang umum. So mim ialah manusia. So ingat Dah tahu dah alif, shim, ha, dal, nun, lam alif, mim. Cukup ingat tu. Baik, masuk yang kedua. Ha. Ha ini dalam kejadian Nabi Adam. Daripada kita punya rahang kita ni. Ha. So, sebutan dia lembut. Ha. Kan kalau kita makraj menyebut ha kan. Ha, macam answer lah. Pedas. Ha. Ha. Jadi ha. Ha ni. Ha pula tu dia kena ada getaran pada dada kita. Ha. Tu mana dia kita punya kalbu-kalbi. Ini ha lembut. So lembut mengisbatkan menunjukkan tentang kelembutan. Apa yang lembut? Kalau manusia ni yang lembut ialah perempuan. Perempuan yang lembut ialah ibu. Penuh kasih sayang. Nampak? Dia ni lah. Kan? Lembut pada perempuan. Perempuan yang lembut ialah ibu. Ibu sayang pada anak. So kalau ibu sayang pada anak, Allah lagi sayang pada hambanya. Menunjukkan tentang kasih dan sayang. Okay? Mim ialah manusia. Ha ialah kasih dan sayang. Penuh dengan kelembutan. Mim ha mim. Balik pada manusia balik. So mim ha ni lah manusia yang lemah lembut. Mim ialah manusia. Dal ialah ada apa? Dia ialah mendengar.
Mim, ha, mim, dal. Manusia yang lemah lembut, manusia yang dengar kata. Itulah dipanggil sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan dalam bentuk lam. Lam itu ialah mim, ha, mim, dal. Manusia yang lemah lembut dan dengar kata. Sami'na wa ata'na. Itulah dia kisah tentang dua kalimah syahadah. Okay, ada soalan nak tanya? Dah jelas dah tentang, cikgu dah cerita tentang kalimah syahadah sepenuhnya. So, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan pada umat kamu, ya Muhammad SAW, mengapa mereka ini perlu bersyahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Aku tunjukkan, aku nyatakan bahawa kalimah ini adalah kalimah hikmah aku yang sebenar-benarnya. Dan juga hikmah pada Muhammad yang aku telah naikkan martabatnya yang tertinggi untuknya. Serta untuk umat-umat, serta untuk semua umat-umat Muhammad yang telah mengijabkan kata-kata aku tadi. Okay? Maksudnya syahadah ini untuk apa? Untuk Muhammad SAW dan juga untuk umat-umat dia. Adalah menjadi Islam yang tulen, yang hakiki. Maksudnya dengan mengucap kalimat ini, kita dianggap sebagai Islam yang hakiki. Bukan Islam ikut-ikutan, bukan Islam keturunan, bukan Islam baka. Dan barang siapa yang tidak bersyahadah, yakni tidak mengucap dua kalimah syahadah, mereka itu akan termasuk dalam tiga golongan. Okay, maksudnya siapa yang tak nak syahadah, Allah kata akan termasuk tiga golongan. Apakah golongan-golongan itu? Pertama, mereka tak akan dapat nikmat. Tak akan dapat nikmat kepada Allah. Yang kedua, tak akan mendapat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, mereka ini adalah dipanggil sebagai orang kafir. Okay. Jadi, siapa yang tak syahadah, dia tak akan dapat nikmat. Nikmat kat mana? Nikmat dekat akhirat. Ar-Rahim tu. Okay. Ar-Rahman semua dapat insyaAllah. Kat dunia tak masalah. Ar-Rahim tu. Okay. Dan dia bukan Islam yang sebenarnya. Siapa yang tak syahadah, dia hanya Islam-Islam, baka Islam keturunan, Islam ikut-ikutan. Bukan yang sebenarnya. Dan mereka juga Allah kata ialah orang-orang yang kafir, itu mengingkari perintah Allah. Dia tak nak mengesakan Allah. Buat apa saja pun tapi tak mengesakan Allah dengan syahadah, semuanya akan ditolak. Tanpa syahadah yang betul, yang sempurna, amalan kena tolak. Itu yang kita takut sebenarnya. Cikgu belajar benda ni, umur cikgu dah 36 tahun. Baru cikgu syahadah. 36 tahun baru cikgu disyahadahkan. Baru cikgu belajar tentang syahadah. Baru cikgu mengucap dengan sebenar-benar ucapan. Sebelum ini hanya bergantung kepada masa kecil-kecil punya syahadah kan. Masa sekolah-sekolah rendah. Atas sah tak tahulah syahadah kita tu. Itu dia. Aku teruskan dengan menyatakan kalimat ini untuk menegakkan kebenaran aku dan kepimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umatnya. Serta aku hubung kaitkan dengan kejadian Adam. Serta aku hubung kaitkan dengan semua yang terkandung dalam rukun Islam. Maknanya kalimah ini tentang segala-galanya. Tentang Allah punya kekuasaan, Allah punya kemuliaan, Allah punya kebesaran. Tentang Muhammad SAW, dia punya taraf yang Allah naikkan sebagai Rasul yang akhir. Semuanya terkandung dalam kalimah tersebut. Pasal mic bunyi sikit. Dan barang siapa yang bersyahadah dua kalimah, akan aku terima kalbu dan kalbi. Serta aku yakin yang akan membawa jalan pulang sebagai mukmin sejati. So, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, awal dan akhir Allah kata confirm yang akan masuk ke syurga Allah. Dalam rahmat Allah.
Walaupun dia ada dosa, tetap akan dibawa juga masuk ke dalam syurga Allah juga akhirnya. Syaratnya, syahadah awal, syahadah akhir. Untuk syahadah akhir, iaitu la ilaha illallah, nak pastikan dapat, kita kena banyak bersyahadah. Banyak zikir la ilaha illallah. So, perbarilah iman kita dengan syahadah, dengan mengucap la ilaha illallah. Mulut la ilaha illallah, hati Allah, Allah, Allah. So, kalau dah terbiasa mengucap kalimah syahadah, insya-Allah mati esok dapatlah kita mengucap kalimah, ataupun paling-paling tidak pun sempat mengucap Allah dan meninggal. Itulah dia. Kita harapkan begitulah. Dengan kita punya amalan zikir Allah, dengan amalan la ilaha illallah selalu kita buat. Zaman-zaman COVID ini kita kena buat at least zikir la ilaha illallah 1000 kali, salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali setiap hari. Untuk selamat. Selain pada baca Al-Kahfi kan, surah Al-Kahfi untuk ni, itu pun kita punya pengisian. Sebab benda-benda inilah akan bantu kita bila musim-musim kemarau panjang, tak ada makanan, tak ada air. Kita kena praktis sekarang dengan benda-benda ni. Supaya kita, iman kita kukuh. Hanya orang yang beriman, yang berzikir saja yang boleh lepasi dugaan Allah selama 3 tahun. Tahun pertama, separuh tahun tak ada air kan. Itulah. Tahun kedua, 1/4. Tahun ketiga, langsung tak ada air, tak ada makanan. Pandai-pandai nak hidup kan. Nak prepare sekarang ke, nak simpan makanan 2 tahun, 3 tahun ke, simpan air ke, pandai-pandai lah kita. Kalau Allah izinkan, dapat simpan. Tak izin, tak ada. Tapi ada usaha kan. Ada usaha lah simpan benda macam tu. Kalau Allah izinkan benda tu elok, tak elok lah. Allah uji kita dengan kita punya keimanan. Apa yang ingat pada dia, dia akan tolong. Usaha. Untuk melaksanakan syahadah ini, perlu dah diijabkan oleh ulama. Ada orang yang tahu tentang kalimah syahadah. Mursyid selepas Muhammad SAW. Maksud ulama mursyid. Ulama yang ada sanad. Eloknya begitu. Sebab nanti Allah tanya kat kita, Anwar, syahadah ke belum? Dah, siapa syahadahkan kau? Orang ni siapa? Tak ada sanad dia. Okey. Lepas. Kan? Mana bersanad pada sampai kepada Rasulullah SAW, dia punya sambungan guru musyik tu. Kalau tak ada tu, payah sikit lah kan. Aku tak sah je. Bila mana zaman Muhammad SAW, perlu dia diijab oleh Rasulullah sendiri. Tidak mana kepada mereka yang telah digelar ulama'. Ada mereka ni menjadi saksi di hadapan aku nanti. So, kita kena ucap di hadapan orang yang faham. So, carilah guru yang boleh terima ucapan syahadah kita kan. Carilah guru yang musyik ke, guru yang ada talian pada sanad Rasulullah. Tak kira sanad syahadah ke, sanad yang ada Fatihah ke kan. Dia ada. Guru ni tak boleh sebenarnya. Bukan tak layak untuk nak menyaksikan. Tapi orang kata dah tak ada benda lain, buat je lah kan. At least tu sebelum jumpa guru musyik, dah lah bersyahadah dulu kan, sempat lah. Nanti kata siapa pula Anwar ni kan. Siapa pula Anwar ni sibuk-sibuk jadi menyaksikan. Dia ni adalah mamat anak murid sekian. Adalah juga talian tu kan, sama. Tompang untuk guru punya sanad je lah. Buat sementara waktu kan, daripada tak ada rotan, angka pun boleh balun dia pakai. So kalau jumpa ustaz-ustaz yang lebih bersanad yang, tapi nak jumpa guru musyik pun payah juga. Kan yang bersanad kan. Kalau jumpa bagus lah. Kalau tak jumpa, jenuh juga cari lah. Tapi lah jumpa siapa yang rasa bersanad tu, jumpalah. Carilah. Ada banyak lagi yang main sebenarnya bersanad. Carilah. Terutamanya geng-geng tarekat kan. Bersanad-sanad ni. So itulah kita muhasabah diri kita. Soalannya, kalau kita kata dah bersyahadah sebelum ini, adakah syahadah kita cukup syarat tadi? Faham, tasdik dan lafazkan. Kalau tak, maka adakah syahadah kita dah tak sah? Kita tanya tu isi kita, sebenarnya tanya diri kita kan. Tanya dengan jujur. Kalau rasa tak ada, kita buatlah. Kan, supaya kita tak tersesat sampai ke mati esok, rupanya tak syahadah lagi. Letih juga kita nanti.
Dan kalau tak sah syahadah kita, siapakah kita yang sebenarnya? Jadi soalan cikgu bagi tanya budak-budak juga, student juga, dia tanya soalan ni kan, terus menjawab, kami kafir cikgu. Cikgu tak cakap, tu ya. Bila dia fikir, dia tak pernah buat langsung. Tambah budak-budak, kita ni okey lagi lah, orang-orang biasa ni dah faham sikit kan. Dah faham tahu agama. Budak-budak sekarang ni kan faham sebenarnya. Syahadah pun tak buat sebenarnya. Dia anggap dia lahir pada keluarga Islam, terus jadi Islam. Kan? Mak bapak tak semayang, dia tak semayang. Lepas tu dia kata Islam. Macam mana tu? Kan tak syahadah, tak solat lagi. Tak nanya namanya. Siapa yang kerja nak betulkan orang? Kita lah yang tahu ni. Okey so ini lafaz syahadah yang akan kita akan mengucap. So lepas ni kita akan buat syahadah. Seorang-seorang, tapi seeloknya ambil wuduk dulu. So, kita akan mengucap lafaz kalimah tu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita terjemahkan supaya kita memahami dengan bahawa sesungguhnya aku diniatkan saksi dan Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya aku diniatkan saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. So kita mengucap kalimah Arab tu dulu, kita lafalkan kalimah Melayu supaya kita faham. Dia faham maksud mana? Maksud dah faham dah. So kita mengucap dengan penuh kefahaman, dengan penuh kesedaran. Okay? Bukan autopilot, buat benda dengan penuh kesedaran. So, macam biasa kita akan buat je lah. Mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahawa sesungguhnya dan seterusnya lah. Okay, so apa yang nak bersyahadah boleh ambil semayang. Kalau ada lagi bagus. Kemudian cikgu rasa cikgu akan panggil nama dah senang. Cikgu sebut. Ataupun buka video dulu, cikgu sebut. Dah habis sebut, tutup video. Tengoklah. Allah tak uji kita. Kita uji diri sendiri. Allah tak jadikan cubaan ni sebagai nak uji siapa yang beriman. Tak ada. Dia tak payah tanya pun siapa beriman. Dia tahu dah. Kan? Ujian Allah ni bukan supaya Allah tahu siapa yang beriman, siapa tak beriman. Tak ada. Tak kisah dah. Kan ujian ni nak bagi Allah tahu. Oh, Mamat ni beriman, tak beriman. Dia dah tahu dah. Dalam ilmu dia. Ujian ni untuk kita tanya kita ni, kita beriman tak beriman. Itu je. Bukan Allah nak tahu kita beriman tak beriman. Buat apa dia tahu? Dia dah tahu dah. Dalam ilmu dia. Kan? Jangan cakap, ujian ni Allah nak tahu. Sebab dia nak nilai siapa yang beriman tak beriman. Macam Allah tu macam tak erti pula. Kan? Dia tahu dalam ilmu dia. Cuma Allah bagi ujian untuk kita yang nak nilai kita ni beriman tak beriman. Itu je. Kan orang kata, Allah nak nilai. Nak tengok siapakah umat-umat ni hamba-hamba yang beriman. Kan? Soalan Allah tak tahu pula. Dia kena uji baru dia tahu. Nampak? Kat situ yang kita risau tu. Kan? Soalan Allah tak erti. Allah kena uji kita baru dia tahu. Oh, Mamat ni beriman. Ni tak beriman. Kan? Kena uji baru dia tahu. Mana lari dah sifat ilmu dia tu. Nampak? Kat situ yang kata kalau sifat 20 tak erti, tak faham. Aduh, letih pun. Dia pusing. Nanya kat kita. Kan? Tu kena berhati-hati. Kan? Kalau sunnah jemaah punya tu kena faham. Kan? Salah faham macam ikut Wahabi pula payah kan. Allah berada di atas arasyinya. Duduk atas arasyi atau kursi ke benda kan. Satu kerja pula. Dia buat dia duduk. Kan? Allah tak perlukan makhluk. Buat apa makhluk? Dia berada dalam kekuasaan dia. Dah, habis cerita. Yang tanya banyak dah. Cakap banyak, jawapan dia, kau agama kau, aku agama aku. Settle. Kan? Tak pening kepala lah. Cakap banyak, engkau agama kau, aku agama aku. Dah. Yes. Sebab Islam akan pecah 73 golongan. So beritahu dah, satu yang selamat, lain masuk neraka. So kita yakinlah kita selamat. Yakin kita betul. Jangan kita, betul ke aku ni ahli sunnah jemaah, betul ke aku? Kita pun was-was. Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Duduk bukan, masuk neraka dah. Kan? Yakin apa kita pegang insyaAllah. Okay, ready semua dah? Jadi kita istighfar lah. Istighfar 7 kali dulu. Kita sawat 7 kali. Kita bersihkan hati kita. Supaya kita ni dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. Aku baca dulu betul aku sebut nama. Dah sebut nama, dah baca, tutup video tu. Ataupun dia nak baca, buka video. Senang, tak buka tengok kan. Senang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawa sesungguhnya aku dinaikkan saksi Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya aku dinaikkan saksi Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Okay, kita doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Rahmat-Mu ya Allah yang meliputi segala sesuatu. Pada malam ini ya Allah, Kau telah menggunakan rahmat-Mu untuk kami sama-sama diangkat menjadi saksi atas kebesaran-Mu. Dan seterusnya kami diizinkan melafazkan kalimah yang agung ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai tanda kami mengesakan akan kebesaran dan kebesaran-Mu ya Allah. Kau yang mengizinkan kami menyaksikan kebesaran-Mu ya Allah, maka kami harapkan Engkau jugalah yang mengangkat martabat kami agar kami menjadi hamba-Mu sentiasa bertauhid kepada kebesaran-Mu, serta sentiasa patuh pada kehendak-Mu ya Allah, dan tunjuk ajar pada kasih-Mu yang merupakan pemburu kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah akan baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan kami sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimakanlah akan penyaksian kami ini dalam mengesakan akan kebesaran-Mu. Jadikanlah ia sebagai asbab untuk kami mendapat rahmat-Mu sepanjang kehidupan kami ini, dunia dan juga ke depan di akhirat kelak ya Allah. Hinggalah kami dapat disertakan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mahsyar kelak, dan seterusnya di syurga-Mu ya Allah. Dan rahmat-Mu juga ya Allah, kami hamba-Mu yang hormat ini lagi daif, memohon agar kami beserta keluarga kami serta rakan-rakan kami dilindungi daripada segala kejahatan dan kemelaratan yang Engkau ciptakan dan Engkau izinkan berlaku. Dan rahmat-Mu ya Allah, Kau lindungilah kami daripada segala wabak yang Engkau izinkan berlaku di dunia ini. Jauhkanlah kami pada segala fitnah akhir zaman ini serta fitnah Dajjal yang bakal berjema lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Okay, itu saja untuk malam ini. Kita dah melafazkan kalimah untuk tanda kita mengesakan Allah SWT. Semoga Allah terima ucapan kita ini dan diberikan kita rahmat sampai kita dapat mengucap pada akhir kalimah kita, akhir kalam kita nantilah, dengan mengucap kalimah paling kurang pun kalimah Allah sebelum kita membuka nafas yang terakhir. Semoga kita dapat rahmat sepanjang hidup di dunia ini dan juga di alam akhirat pula. Betul lah, cikgu kata benda ni percuma ya. Supaya kalau nak bagi sumbangan tak ada masalah, boleh bagi dalam account, tapi
tuliskan atas nama syahadah. Sebab yang itu cikgu akan sedekahkan kepada orang yang sepatutnya lah. Kalau tulis sumbangan, cikgu bagi pada Akademi Al Shifa untuk pengurusan bulanan. Tapi kalau syahadah untuk orang yang memerlukan, di kala-kala PKP kan, ramai orang yang memerlukan orang kampung lah kan. So kita utama pada orang kampung lah, tak ada kerja sebagainya. Itu ajalah. So tak ada apa nak tanya? Tadi takat tu lah kita. So kalau tak ada apa, kita tangguh dengan baca tasbih kifarah suratul As.